Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Madani, terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi Rabu 12 Julai 2023 bersamaan 23 Zulhijjah 1444 Hijrah bersama saya Irfan Syamina Sution dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda selama 2 jam hari ini 8 hingga 10 pagi. Boleh saksikan kami di YouTube, di Facebook, di aplikasi MyClick, semualah di platform dunia maya tu kami ada sentiasa dekat dengan anda semua. Wah, sentiasa di hati anda semua. Dan jangan saksikan kami di RTM Klik juga untuk kita berkongsi kepada apa yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita akan mulakan dengan perincian berkaitan dengan anugerah yang terangkum semalam, iaitu anugerah laporan berita sukan terbaik pada malam anugerah Asia Vision 2023. Perinciannya, RTM telah mengungguli anugerah ini pada malam semalam dan kita telah mendapat liputan Johor Ironman Contest Challenges Competitors yang telah menewaskan 4 lagi penyertaan dalam kategori berkenaan yang disertai oleh stesen penyiaran awam dan kerajaan daripada 57 anggota Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU. Dan sebenarnya kita telah melihat di sini kejayaan yang telah diambil sebanyak 9 anugerah dipertandingkan, antaranya laporan berita TV terbaik dan juga laporan berita bersih terbaik. Okey, tahniah diucapkan. Semoga kemenangan anugerah ini menjadi pembangkit untuk kita semua menghasilkan lebih banyak laporan yang berkualiti. Kita nak ke berita, lompat ke berita seterusnya pada hari ini. Okey, ini berkenaan jaminan kerajaan yang akan sentiasa memastikan harga barang makanan tidak naik. Perincian kita boleh kongsikan di sini. Kerajaan menegaskan tidak akan berlaku kenaikan harga barang asas bersubsidi sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun, dan ini sekaligus menafikan jangkaan berlakunya kenaikan harga secara mendadak barangan berkenaan pada Ogos ini. Okey, kita akan lihat pula kepada berita berikutnya berkaitan dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga yang merangkumi projek RM25 bilion, dan antara perinciannya, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga ini akan terdiri daripada projek nasional bernilai 25 bilion untuk menyokong pembaharuan struktur ekonomi negara. Dan mengikut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, 10 projek peralihan tenaga ini yang akan dibangunkan dengan penyertaan sektor swasta bakal dimulakan dan diumumkan pada 27 Julai ini. Dan antaranya juga, sejak pandemik, peluruhan dalam projek peralihan tenaga menguasai lanskap pelaburan global. Justru beliau yakin komitmen kerajaan terhadap pembaharuan struktur ini jangka panjang yang akan menarik semula aliran masuk pelaburan ke dalam negara dan seterusnya menambah baik prestasi ringgit Malaysia. Okey, dalam mesyuarat M10 2 hari lepas ini semua diumumkan. Dan selain daripada itu juga, antara perkara lain yang diumumkan adalah berkenaan dasar anti Alibaba yang akan diperkenalkan. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara prinsip budaya Alibaba memberi dampak negatif kepada ekonomi dan kerajaan, serius untuk menangani dan membasmi aktiviti tersebut. Inisiatif NETR iaitu Pelan Hala 7 Peralihan Negara akan dipercepatkan sebagai pemangkin kepada strategi mengangkat negara sebagai peneraju serantau dalam tenaga boleh baharu. Okey. Ya, ini akan berlaku esok dan kita boleh lihat keputusan STPM akan diumumkan pada 13 Julai 2023 dan kita mengharapkan mereka yang akan menerima keputusan ini sentiasa dengan hati yang terbuka. Sama ada cemerlang atau tidak, itu bukannya pengakhiran kepada segala-galanya. Itu adalah permulaan kepada anda untuk melanjutkan diri dalam pengajian yang lebih tinggi. Okey, keputusan boleh disemak di talian pautan KTTP stpm.mpm.edu.my/stpmk huruf besar ya. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk semua pelajar yang menduduki proses STPM. Boleh mula semak bermula 11.30 pagi esok. Alright. Kita akan teruskan dengan berita yang selanjutnya berkaitan dengan perbandingan harga kawalan Malaysia dan negara ASEAN. Kita melihat sekarang ni, Syuhaida, kita antara yang terendah dengan untuk harga diesel RM2.15 1 liter, dan kalau kita lihat juga berkaitan dengan petrol RON 95 1 liter, kita antara yang paling rendah kerana kita hanya menawarkan dengan harga RM2.05 Malaysia. Dan satu lagi, antara perbandingan kita boleh lihat sini adalah telur ayam grade B. Kalau untuk 12 biji, harga yang kita jual kepada rakyat Malaysia adalah RM5.16 sahaja, dan ini yang merupakan antara yang termurah dalam rantau Asia. Okey, berita baik kita nak kongsikan untuk mereka yang berada di Terengganu, terutamanya hujung minggu ini akan berlangsungnya program jualan rahmah, terutamanya di sekitar Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus. Kecil kan ni tak nampak kan? Tak apa, boleh pergi ke portal Instagram Berita RTM untuk anda mendapatkan secara penuh jadual perjalanan ataupun di manakah lokasi-lokasi program jualan ramah yang akan dibawa nanti. Ya, dan selain itu juga yang akan berlangsung jualan ramah iaitu di Segambut,
Kuala Lumpur. Ya, 13 Julai esok di flat Taman Sejahtera Segambut, Kuala Lumpur. Jadi boleh ramai-ramai kita memeriahkan jualan ramah. Dan satu lagi lokasi yang kita akan bawakan jualan ramah ini ialah satu lagi jualan ramah kita bawakan kepada anda di Pantai Senok Bacok, Kelantan yang akan bermula pada 13 hingga 14 Julai 2023. Jadi orang Kelantan boleh ramai-ramai ke sana. Okey, jualan ramah ni banyaklah jualan yang bermurah kat situ kan. Okey, setakat itu perkongsian kita pada pagi ini. Kita nak bagi seketika, Irfan. Betul, kita akan menyaksikan apa yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Irfan dan juga Shu Haida. Kita akan beralih kepada seleksi pagi. Kita akan teruskan dengan rakan-rakan kita di Nasional FM bersama dengan DJ kita, DJ Dia dan juga DJ Nazri. Jom, kita persilakan. Karena aku suka. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita. Ya, Irfan dan juga Syuhaida Arifin. Kaca, cantik manis. Handsome orangnya. Ya Allah, hai. Segak ampun dua ni memang segak lah. Memang hebat lah. Okey, kejap lagi kawan kami seorang lagi segak agak. Katanya dah dalam perjalanan dah tu nak ke sana. Lagi jumpa lah tu. Sonic. Jadi Sonic dalam perjalanan tu hati-hati. fokuskan langkah terus ke sana. Lepas tu patah balik ke konti sebab di jam yang terakhir hari ini kita ada pagi sana sini. Betul. Untuk pagi sana sini hari ini kita bersama rakan kita di Terengganu dan juga rakan kita di
Mana Nazri? Awak ni. Terengganu Kedah. Okey, insya-Allah akan bersama dengan rakan-rakan kita dan sebut tentang Pagi Sana Sini. Ini adalah salah satu program yang kita nak kongsikan di Selamat Pagi Malaysia waktu ini. Untuk makluman semua, Nasional FM menjadi tunjang utama, tonggak utama dalam program Sana Sini. Ini program terbaru lah. Yang mana program ni sangat-sangat menarik sebab keunikan yang kita bawakan untuk pendengar radio RTM. Betul tu. Dan untuk program Sana Sini ni, kita sedia maklumlah untuk anda yang bersama kami di Nasional FM ni 3 suara, Sonic, dia dan juga Nazri. Bersama dengan rakan-rakan kita iaitu di Selangor FM, Kelantan, Mutiara FM, Sabah FM, Kedah FM, Terengganu FM, Sarawak FM dan juga Negeri FM. Betul. Yang mana program Sana Sini, Pagi Sana Sini ni dah pun bermula sejak 22 Mei yang lepas lagi. Setiap hari Isnin hingga hari Khamis, setiap hari tau. Betul. Kita akan gabungkanlah hari Isnin dengan stesen radio mana, hari Selasa dan sampailah ke hari Khamis. Macam hari ini Kedah dan juga Terengganu Okey, dan ceritanya untuk program Sana Sini pengisiannya banyaklah. Ada yang mengenai negeri masing-masing, apa yang berlaku dan perkembangan terkini lah. Dan kami juga membawakan kepada anda semua program Sana Sini juga apa yang menariknya mengenai situasi semasa di negara kita. Antara inisiatif kerajaan kepada rakyat, bantuan-bantuan dan pelbagai lagi usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat Malaysia, dan negeri-negeri juga akan berkongsi apa yang berlaku di sana. Betul tu. Dan sememangnya kita akan bersama dengan penyampai-penyampai di setiap stesen negeri yang kami bersama dengan anda juga. Yang mana mereka ni juga banyak. Bukan itu saja, kita dapat belajar logat negeri masing-masing. Itu pun antara yang menarik juga. Contoh menarik tu. Betul. Macam di Selangor kita ada rakan penyampai yang akan bersama. Kita ada Jid Zulkifli, ada Hafiz, ada Saf. Lepas tu kalau di Terengganu hari ini kita ada Auni. Kita ada Meju. Dan di Kedah juga kita ada Zul dan juga Su. Betul. Dan ramai lagi lah rakan-rakan penyampai di negeri yang akan turut bersama dengan kita setiap hari mengikut slot masing-masing. Yang mana mereka akan bawakan feel good factor setiap negeri, setiap hari. Dan yang menariknya juga apabila mereka mengakhiri orang kata apa, sesi mereka itu, segmen tu, lagu negeri. Lagu kita panggil apa? Lagu rakyat. Anda boleh dengarkanlah. Betul. Kalau rasa rindu Kedah, nanti ada lagu negeri Kedah. Macam gitulah bunyi dia. Kalau rindu Terengganu, ada lagu Terengganu. Gitu. Kelantan, ada lagu Kelantan. Jadi macam-macam lah pengisian yang boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat dah. Kalau lagu Sarawak, Sonic nyanyi live. Isnin hingga Khamis. Maaf. Jumaat tak ada Okey. Jadi baik. insyaAllah program ini anda boleh ikuti setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 9.15 pagi sampai pukul 10 pagi. InsyaAllah. Yang menariknya lah. Jadi pendengar-pendengar juga boleh berinteraksi terus secara live bersama dengan penyampai-penyampai pada hari-hari yang kami kongsikan tadi, dan kami akan respon terus di Facebook Live. Anda boleh follow, boleh sharekan juga Facebook Live Nasional FM. Ya, betul tu. Dan semestinya juga dengan masa yang ada ni, kita juga nak menyerulah untuk anda ni. Rakan kita Sonic ni dah ke sana ni. Dah ke sana. Di Malaysia waktu ni untuk jadi pengacara jemputan untuk meneruskan jelajah dan juga kempen mempromosikan dirinya sebagai finalis top 5 untuk penyampai radio popular ABPBH ke-35. Jadi boleh ke Facebook lah sekarang untuk tekan linknya yang saya dah pinkan di ruangan komen, dan juga boleh terus ke IG Sonic ataupun mudah saja www.abpbh.com.my untuk undi terus. Kita ada 3 hari lagi. Betul tu. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi macam biasalah kita nak bersama kembali dengan rakan kita ni. Ya, Irfan dan juga Syuhaida dan juga Sonic Hussein. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Okey, terima kasih DJ Noaid dan juga DJ Nazri. Kita nak lihat ke sini. Sonic akan berada dengan kita kejap lagi. Ya. Selalunya bertiga suara, tapi hari ini 2 suara je yang ada kat sana. 2 jam ke punya DJ. Sebabnya sekarang ini Sonic dalam perjalanan ke untuk dalam perjalanan ke sini dan juga dalam perjalanan untuk memburu anugerah pertama untuk kita lah sebagai wakil RTM dalam kategori radio popular di ABPH yang ke-35. InsyaAllah kita doakan kejayaan beliau. Dan sekarang kita akan teruskan dengan segmen berikutnya untuk komentar ASPM. Kita akan lihat kepada tajuk pada hari ini, Hari Penelut Sedunia, dan kita akan bersama dengan Tuan Irwan Nazif Masful, iaitu pengarah bahagian pendidikan, kependudukan dan keluarga LPPKN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam Irfan.
Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, kita nak bercakap berkenaan Hari Penduduk Sedunia. Okey, ramai yang tak tahu berkenaan dengan Hari Penduduk Sedunia. Saya rasa eloklah mukadimah kalau Tuan boleh kongsikan terlebih dahulu. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, pertamanya Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat Hari Penduduk Sedunia lah kepada selamat pagi Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia umumnya. Kalau ikutkan tarikh, sebenarnya sambutan Hari Penduduk Sedunia ini adalah semalam 11 Julai 2023. Kalau ikutkan pada 11 Julai pada 11 Julai setiap tahun seluruh negara akan sambut sambutan ini, iaitu Hari Penduduk Sedunia, di mana kalau ikutkan sambutan ini telah disambut di peringkat international, di peringkat antarabangsa bermula daripada tahun 1989 lagi. Kalau ikutkan sejak daripada 1989, banyaklah setiap tahun United Nations akan perkenalkan setiap tema-tema yang berasingkan untuk didiskuskan, untuk dibentangkan dan untuk dibincangkan, dan juga untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Antara tema-tema yang sebelum ni yang pernah dibincangkan dan dikempenkan untuk pemakluman masyarakat adalah seperti perancangan keluarga, kesihatan, perkahwinan bawah umur, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan pada tahun ini, tema yang telah dipilih oleh United Nations adalah mengorak kuasa kesesamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Itu adalah tema yang dipilihlah untuk sambutan tahun Hari Penduduk Sedunia pada tahun 2023 pada tahun ini. Tuan Irwan, boleh kongsikan juga kepada kenapa tema ini dipilih dan kita akan lihat kepada kebaikannya kepada wanita juga kanak-kanak khususnya? Okey, terima kasih Ifan. Kalau untuk makluman semua, mungkin ada yang dah tahu penduduk dunia pada tahun ini adalah lebih daripada 8 bilion orang. Dan hampir separuh daripada penduduk dunia, iaitu dalam 49% adalah wanita dan juga kanak-kanak perempuan. Kerana yang sama juga dapat kita lihat pada negara kita sendiri, pada penduduk negara kita adalah sejumlah 33 juta, di mana hampir separuh daripadanya, iaitu lebih 15 juta daripadanya adalah merupakan wanita dan juga kanak-kanak. Dan bila kita lihat komposisi wanita dan kanak-kanak itu hampir separuh daripada penduduk dunia dan penduduk negara kita sendiri, dan United Nations melihat komposisi itu adalah satu komposisi yang agak signifikan untuk kita perjuangkan, di mana bila kita lihat masih lagi terdapat isu-isu kesesamaan, ketidaksamaan gender dan juga isu-isu berkaitan pemekasan wanita lah. Kalau boleh, antara beberapa statistik yang dikeluarkan sendiri oleh United Nations, kalau mungkin boleh saya berkongsikan daripada kajian United Nations sendiri, mendapati 40% daripada wanita di seluruh negara masih lagi tidak dapat membuat keputusan berkenaan dengan kesihatan reproduktif dan juga seksual mereka. 1 daripada 4 wanita, terutamanya dalam kalangan wanita yang dari negara yang pendapatan rendah dan juga pendapatan menengah, tidak mengetahui tentang saiz bilangan anak yang sesuai untuk keluarga mereka. Lebih daripada 2/3 daripada 800 juta penduduk dunia yang tidak tahu membaca adalah wanita. Jadi bila kita lihat statistik itu adalah kita dapat lihat masih lagi terdapat isu-isu ketidaksesamaan gender dan juga pemangsasan wanita yang perlu kita perjuangkan, kerana wanita dan kanak-kanak perempuan adalah seperti yang saya maklumkan tadi, meliputi hampir separuh daripada penduduk dunia dan juga penduduk Malaysia secara umumnya. Untuk Hari Penduduk Sedunia dan temanya mengangkat antara salah satu matlamat yang dikongsikan di bawah SDG, Sustainable Development Goal, iaitu gender equality, kesamarataan gender. Cumanya di Malaysia ini kependudukannya sedikit berbeza jika nak dibandingkan dengan negara di Eropah ataupun negara Asia lain. Apakah antara cabaran yang dilihat oleh tuan sendiri yang perlu digalas oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memastikan agar tema ini dapat dijayakan dan juga Hari Penduduk Sedunia ini dapat mengangkat martabat wanita dan juga kanak-kanak sekaligus melaksanakan matlamat kelima SDG ini? Okey, terima kasih. Kalau ikutkan banyaklah aktiviti pada tahun ini sebenarnya Hari Penduduk Sedunia, kita telah rangkakan banyak aktiviti advokasi bersama-sama kita punya rakan strategik, iaitu Jabatan Perakah Malaysia, United Nations, UNFPA sendiri dan juga Universiti Malaya. Kita telah rangka pelbagai program advokasi, salah satunya adalah Forum Kependudukan
yang kita jangka kita akan buat pada pertengahan bulan ini, forum kependudukan yang kita akan bincangkan tentang spesifik tentang isu kesesamaan gender dan juga pemangkasan wanita. Antara panel-panel yang akan kita jemput adalah Ketua Perakawan Malaysia sendiri, dan kita akan jemput beberapa sebagai contoh kita akan jemput kita punya pengerusi FPKN sendiri, iaitu merupakan mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Rohani Abdul Karim, dan juga Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nomah Mansur, iaitu Pengarah Social Wellbeing Research Center daripada Universiti Malaya. Kita akan kesemua pakar-pakar ini akan membincangkan, akan berdiskusi tentang isu yang berkaitan dengan Hari Penduduk Sedunia pada tahun ini, ialah kesesamaan gender. Dan dalam masa yang sama juga, pada bulan November yang akan datang, FPKN akan menganjurkan satu persidangan kependudukan kebangsaan, dan persidangan kependudukan kebangsaan ini akan diadakan pada tarikh 21 hingga 22 November. Dan pada ketika ini persidangan ini masih lagi menerima sebarang perhantaran kertas kerja daripada penyelidik, yang antara salah satu tema yang kita bincangkan masa persidangan ini adalah isu berkaitan gender itu sendiri. Dan selain daripada itu, banyak usaha-usaha yang kementerian sendiri, terutamanya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dalam mempromosi dan memperjuangkan hak kesetaraan gender ini. Supaya mungkin saya boleh kongsikan antara komitmen yang telah disahihkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah untuk menerusi beberapa konvensyen di peringkat antarabangsa. Antaranya adalah konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan juga konvensyen hak asasi, konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Itu adalah antara konvensyen di peringkat antarabangsa lah. Dan sebagai contoh antaranya, pada tahun 2004 telah tertubuhnya satu jawatankuasa kabinet dalam kesesamaan gender bagi menangani isu-isu gender ini. Kemudian seperti mungkin ada antara kita yang maklum bahawa di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri ada satu agensi yang kita yang dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Wanita. Di Jabatan Pembangunan Wanita akan menganjurkan program-program pemangkasan wanita dan kanak-kanak perempuan. Tuan Irwan, selain daripada kita melihat kepada dasar dan juga aktiviti yang dilaksanakan oleh FPKN untuk kita mempromosikan dan mempertabatkan wanita juga kanak-kanak, apa lagi yang perlu kita faham secara ringkasnya kepada mereka di luar sana untuk sentiasa melihat kepada golongan wanita dan kanak-kanak ini diangkat martabatnya dan sekaligus kita dapat hidup dalam keadaan yang penuh harmoni? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Seperti saya maklum tadi, macam wanita ni komposisinya adalah, wanita dan kanak-kanak ni komposisinya adalah besar, hampir separuh daripada penduduk negara kita. Kalau kita dapat pelaburan yang sepatutnya, kalau komposisi agak besar ni sudah pasti banyak return atau pulangan yang kita akan dapat. Kalau untuk melihat salah satu indikator yang kita lihat untuk mengkaji jurang kesesamaan gender ini adalah yang kita panggil sebagai indeks jurang gender Malaysia yang dibangunkan oleh Jabatan Perakatan Malaysia sendiri. Kalau ikutkan skor indeks jurang gender Malaysia pada tahun 2021 adalah 0.7, di mana skor maksimum dia ada 1. Skor antara 0 hingga 1. Kalau 1 bermaksud tiada jurang antara wanita dan lelaki. Jadi bagi skor Malaysian Gender Gap Index pada tahun 2021 adalah 0.707, di mana skor ini telah meningkat daripada 0.697. Itu saya lihat adalah satu perkembangan yang positif lah, di mana kita lihat semakin skor itu semakin meningkat, di mana semakin menghampiri 1, dan mungkin skor jurang itu akan lebih, jurang antara lelaki dan wanita akan lebih menipis lagi pada tahun hadapan sekiranya langkah-langkah intervensi dan promosi yang digerakkan oleh kementerian, melalui Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat diaplikasikan di peringkat masyarakat umum. Okey, baik, terima kasih Tuan Irwan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Hari Penduduk Sedunia. Semoga program ini dapat meningkatkan kesedaran kita sebagai masyarakat Malaysia untuk mengangkat martabat wanita dan juga kanak-kanak
di luar sana. Betul. Terima kasih lagi sekali. Okey, Syuaira, sekarang ni kita akan terus terbang ke Kedah, ke negeri saya sendiri untuk kita bersama-sama dengan rakan pelapor kita Nur Hidayah Anwar bagi program Sentuhan Madani peringkat negeri Kedah. Dah bersedia? Jom kita bersama dengan beliau. Baik Irfan dan Syuhaida, dan sebaiknya pada pagi yang cantik ini dan keadaan cuaca yang baik ini, saya bawa langsung anda dari Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Muda Mada Negeri Kedah di Ampang Jaja Alostar ini bagi memperincikan mengenai program yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu ini, iaitu program Sentuhan Madani peringkat negeri Kedah bersama pesawah, nelayan, penoreh dan pekebun kecil. Jadi bagi memperincikan mengenai program itu yang akan berlangsung pada pukul 9 hingga 11.30 pagi itu ialah pengurusi Mada Datuk Dr. Ismail Saleh. Jadi Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk, dipahamkan Perdana Menteri akan merasmikan program tersebut. Jadi Datuk boleh memperincikan mengenai program selaku penganjur program. Ya, program yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada lusa itu 15 Julai 2023 yang bermula daripada 9 pagi hingga 11.30 pagi. Program ini dijenamakan sebagai Sentuhan Madani. Sentuhan ini adalah sentuhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada 6 golongan sasar. Itu golongan peladang, penternak, nelayan, peneroka, penoreh getah dan juga pekebun kecil. Selain daripada itu, rakyat awam juga dijemput dan lagi satu segmen masyarakat adalah golongan NGOs. Jadi ianya diterajui oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diurusiakan oleh MADA. Jadi inilah tempat yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan sampai sekitar jam 10 pagi nanti, insya-Allah. Jadi persiapan juga telah dibuat oleh urus setia dan di belakang saya ini adalah tapak program yang akan berlangsung pada Sabtu ini. Jadi Datuk boleh perincikan mengenai perkara tersebut. Ya, sebahagian besar daripada persiapan telah berjalan dan insya-Allah saya rasa besok akan siap secara keseluruhannya. Ia mampu untuk menampung sekitar 15,000 orang daripada 3 segmen masyarakat tadi, dan ianya programnya sangat simple. Ianya akan ucapan haluan yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian Yang Berhormat Muhammad Sabu, dan seterusnya adalah ucapan utama dan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, dan selepas itu akan ada dialog bersama dengan 6 segmen masyarakat yang menjadi tumpuan untuk perjumpaan dengan Perdana Menteri pada hari itu. Jadi Datuk, dengan penganjuran program ini jelas menunjukkan kerajaan perpaduan mengambil berat mengenai 3 golongan ini di negeri Kedah. Ya, bukan sahaja perjumpaan dengan 6 kelompok golongan yang berkait dengan pertanian dan keterjaminan makanan ini, tetapi juga akan ada pengumuman penting oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudah tentu akan memberi berita gembira kepada 6 segmen masyarakat tadi. Jadi saya mengalu-alukan seluruh masyarakat negeri Kedah untuk sama-sama mengambil bahagian untuk berjumpa sendiri dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari yang tersebut nanti. Baik, terima kasih Datuk. Inilah peluang yang perlu diambil oleh 6 golongan ini, termasuk juga rakyat tempatan untuk datang pada program pada hari Sabtu ini yang akan bermula pada pukul 9 hingga 11.30 pagi, dan jangkaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tiba pada pukul 10 pagi. Setakat itu laporan saya, kembali kepada Irfan. Terima kasih rakan pelapor Hidayah untuk cerita pagi Kedah. Kita akan teruskan dengan segmen berikutnya, SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perkongsian berkaitan dengan Internet University. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah mengemukakan permohonan peruntukan kepada Kementerian Kewangan bagi menaik taraf rangkaian Wi-Fi semua universiti awam di negara ini. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sehingga kini masih ada beberapa universiti yang berdepan masalah capaian internet. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan watika pelantikan pengerusi jawatan kuasa penasihat Kolej Komuniti Negeri Sembilan.
Majlis turut dihadiri Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melancarkan Pelan Tindakan Digitalisasi Koperasi 2030. Ia bagi meningkatkan keupayaan koperasi dalam menjalankan perniagaan berasaskan teknologi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, usaha ini diharap mendapat membantu koperasi memanfaatkan kemudahan teknologi digital dalam penawaran produk dan perkhidmatan. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP menerima pertukaran sebanyak 2.6 juta ringgit Malaysia daripada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek perintis tanaman cili pertubuhan peladang kawasan PPK Kuala Langat. Pengurusi LPP Datuk Mahfuz Omar berkata peruntukan di bawah program inisiatif pendapatan rakyat APR itu bertujuan menambah pendapatan dan membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat B40. Menurutnya, projek ini melibatkan 20 peserta pertubuhan peladang kawasan PPK Kuala Langat yang akan dipilih dalam masa terdekat ini. Laluan Seksyen 11 menghubungkan Beruas ke Taiping Selatan di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun ini. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE Insinyur Syed Muhammad Naqib Syed Muhammad berkata, pembinaan jajaran sepanjang 35.5 km itu kini berada pada tahap 88%. Kerja-kerja pembinaan di Seksyen 11 itu yang sedang disiapkan melibatkan elemen kejuruteraan seperti penerapan jalan, pembinaan cerun dan juga tol. Baik, terima kasih. Itu sahaja berkaitan dengan perkongsian SPM sana sini. Kita akan saksikan terlebih dahulu kapsul yang kita sediakan kepada anda. Sebelum kita lihat. Ya, saya Nancy Syukri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak itu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ini. Saya pakai tudung hijau ini, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai, tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil. Dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta
yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Okey, baik. Jika anda mempunyai anak-anak yang meminati robot-robot, teknologi ataupun adik-adik sedang menonton sekarang ini suka menyertai pertandingan-pertandingan di sekolah, ini ada perkara menarik yang kami nak kongsikan kepada anda berkenaan Tech Limpik yang sudah pun bermula. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan program ini. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio iaitu Puan Ruziah Syafiee selaku Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum dan selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tech Limpik ni sudah difahamkan sudah dilaksanakan ataupun bermula pada tahun lepas dan diteruskan untuk tahun ini. Ini bermakna ada respon yang baik daripada pelajar dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan program Tech Limpik ini. Mukadimahnya pengenalan terlebih dahulu, Puan. Silakan. Okey, terima kasih pertama kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada Musti terutamanya untuk kita membawa memperkenalkan kepada masyarakat mengenai program kita yang untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Ya. Sebenarnya program Tech Limpik ini seperti yang disebutkan tadi telah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan ini adalah tahun kedua pelaksanaannya dan program ini adalah inisiatif untuk kita memupuk minat, kesedaran di kalangan generasi muda berkenaan dengan sains, teknologi dan inovasi. Ya. Dan kita buat Tech Limpik ini because kita nak pendekatan secara pertandingan yang untuk kita membudayakan belia dengan minda kritikal, set kemahiran, inovasi yang lebih bermakna lah. Untuk makluman juga selaras dengan gagasan Malaysia Madani, elemen D dalam perkataan Madani tersebut adalah merujuk kepada daya cipta, iaitu salah satu daripada 6 tonggak utama yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dalam elemen daya cipta ni adalah sebenarnya untuk kita memberi penekanan kepada kesiapsiagaan negara untuk menghadapi kerancakan 4.0 industri 4.0 Dan melalui program ni nanti kita akan ada pelbagai pertandingan yang berkaitan dengan teknologi, termasuk berkaitan dengan kecerdasan buatan, pengkodan, robotik dan juga perkara-perkara yang memang kita telah sebelum ini laksanakan dan dia akan dilaksanakan di peringkat negeri, zon dan kita akan laksanakan bagi tempoh sehingga Oktober dan pertandingan akhir kita akan adakan pada bulan November nanti dan kita untuk tahun kedua ni kita committed untuk meraih sebanyak 1 juta penyertaan. Jadi kita akan mensasarkan kepada pelajar-pelajar berumur 7 tahun sehingga belia berumur 30 tahun. So keterangkuman kita tu besarlah. Dan Malaysia Tech Limpik 2023 akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari Sabtu ni, 16 hari bulan di Dewan Chinese Recreation Club di Kulim. Okey, seperti yang anda sedang saksikan sekarang ni kan, teknologi drone antara teknologi yang mendapat perhatian, bukan dipakai untuk kanak-kanak yang mencipta ataupun menggunakan ini saja. Dalam sektor pertanian, persembahan pun pakai banyak sekarang kan, tukar drone dengan firework kan. Jadi itulah sebenarnya tujuan Tech Limpik ni, untuk kita menyemarakkan lagi budaya anak-anak kita meminati bidang sains dan juga teknologi ini. Selain daripada itu, apa yang cuba dicapai menerusi penganjuran Tech Limpik ni, Puan? Seperti juga yang telah kita dengar dalam beberapa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan bagaimana kita nak meningkatkan STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik di kalangan pelajar kita dan juga belia. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita memupuk minat penciptaan especially dan juga inovasi di kalangan anak-anak dan belia untuk mereka lebih meminati bidang STEM ini dan seterusnya mereka memilih bidang kerjaya dalam STEM. Dan selain itu kita juga memberi peluang inklusif kepada semua pihak di mana kita juga melaksanakan program
program ini secara outreach untuk kita capaian kepada masyarakat di luar bandar, untuk mereka mengenali berkenaan dengan teknologi terkini dan pengaplikasian dalam kehidupan seharian mereka lah. Ini semua alat-alat ini memang direka oleh pelajar yang kita kongsikan demonstrasi di skrin tadi. Ada macam anjing menari, ada drone. Kalau Puan boleh kongsikan, mereka ni daripada pelajar sekolah ke macam mana ni? Okey, sebenarnya kita menyediakan sebenarnya peralatan untuk mereka membuat penciptaan idea. Ya, contohnya buat robotik. Bahan-bahan asas tu disediakan oleh pihak penganjur, kita maksudnya MUSTI. Dalam masa yang sama kita benarkan mereka untuk mencipta benda baru daripada peralatan tersebut. So kita memang sangat teruja melihat pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah pun dah ada idea yang sangat baik lah dalam mereka. Bermaksud mereka ni adalah antara innovator kita. Innovator kita yang boleh kita garap dan boleh kita bangunkan untuk mereka menjadi remaja dan juga kemudiannya belia dan juga masyarakat Malaysia yang berteknologi di masa akan datang. Yelah, anak-anak muda sekarang ni minat benda-benda macam ni, Puan, kan? Daripada kita biarkan mereka terperap dalam bilik, kita panggil mereka keluar, curahkan segala idea yang mereka ada di dalam bilik itu supaya boleh diaplikasikan di luar sana. Cumanya sekarang ini apa antara pertandingan-pertandingan yang sudah pun disusun sepanjang bulan ini hingga bulan depan untuk para pelajar? Kita ada 6 tema utama untuk Tech Olimpik ni, iaitu kita melibatkan sains dan inovasi, kita ada aero angkasa, kita ada internet kebendaan dan juga sains data, kita ada juga perkara-perkara berkaitan dengan angkasa, ya. Jadi antaranya adalah kita buat cabaran drone, ya, cabaran drone. Kita buat cabaran untuk unmanned vehicle, ya, yang kita panggil, dan juga kita ada juga program-program pengkodan, pengkodan, because kita nak melahirkan lebih ramai kodes di masa akan datang. Ini adalah selaras dengan actually aspirasi negara yang telah kita garapkan dalam Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi mulai 2021 hingga 2030, di mana kita ingin melahirkan lebih ramai lagi pencipta teknologi di masa akan datang, dan kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kita sendiri mengeluarkan teknologi kita. Dalam masa yang sama, akhirnya Malaysia akan menjadi sebuah negara berteknologi tinggilah. Kita memang masih maklum keperluan ataupun kehendak dunia luar dalam bidang sains, teknologi dan juga inovasi ini. Cuma adakah pandemik COVID-19 menjadi pemangkin untuk kita mempercepatkan penggunaan atau menyebarluaskan lagi skill-skill ini kepada anak-anak muda? Saya akui sebenarnya cabaran COVID-19 itu adalah satu hikmah di sebaliknya. Di mana sebelum ini program-program kita pembudayaan kita buat secara fizikal sahaja. Jadi capaian kita terlalu terhad untuk kita memberi ruang kepada masyarakat mengenali berkenaan dengan apa yang dilaksanakan untuk pembudayaan STI secara informal, ya. Jadi dengan adanya COVID kita telah membuat program melalui secara maya, ya. Dan capaian kita untuk Tech Olimpik sahaja kita mensasarkan 15 juta capaian digital, ya. Berbanding dengan penyertaan sebanyak 1 juta secara fizikal. Jadi seperti yang disebutkan tadi, selain daripada itu kita lihat banyak inovasi-inovasi yang tercipta sewaktu COVID-19. Jadi itu juga adalah pemangkin untuk kita mewujudkan program Tech Olimpik ini, di mana sekiranya kita melakukan aktiviti-aktiviti sains dalam bentuk pertandingan yang menyeronokkan, contohnya especially dalam kalangan anak-anak sekarang yang sangat minati teknologi dan sebagainya, itu akan lebih memberi mereka satu peluang untuk pencetusan minda dan juga melahirkan set kemahiran teknikal di kalangan mereka. Okey. Yalah, anak-anak muda ni memang dia minatlah perkara-perkara macam ni, kan. Cumanya sekarang ini adakah terdapat sebarang kolaborasi antara pihak MUSTI sendiri bersama dengan barangkali Pusat Sains Negara, kita ada planetarium, kita ada banyak pusat-pusat sains yang ialah kebanyakan di Lembah Kelang, tapi kalau berkolaborasi adakah ialah mempunyai perancangan seperti itu untuk ialah orang kata nak meningkatkan minat anak muda ni, kan? Oh ya, betul. Kita tidak bekerja secara bersendirian. In fact kita menggunakan konsep quadruple helix dan quintuple helix, yang mana kita melibatkan akademia, kita melibatkan industri, kita melibatkan komuniti, dan juga dalam hal ini dalam kita membuat pembudayaan ni kita ada pusat-pusat sains yang kita sediakan.
diberikan. Contohnya yang disebut tadi adalah Pusat Sains Negara dan planetarium. Tapi akses kepada masyarakat untuk sampai ke tempat itu agak terhad. Jadi apa yang kita buat, kita banyakkan juga program berbentuk outreach. Kita bawa pembudayaan sains ini kepada mereka. Bukan sahaja mereka datang kepada kita. Di samping itu, kita juga telah bekerjasama dengan persatuan-persatuan pembudayaan sains di negeri. Contoh kita ada di Terengganu, kita ada Tekdom di Pulau Pinang, dan kita ada Petrosains kita sendiri di bawah Petronas. So itu pun kita telah tubuhkan satu kerjasama yang mana kita akan menyelaraskan program-program kita supaya kita dapat memberi rangkuman yang lebih besar kepada masyarakat Malaysia. Tidak hanya terhad kepada mereka di dalam bandar, tetapi juga di luar bandar, especially termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang memang kita beri penekanan. That's why pada tahun ini kita Teklimpik kita laksanakan secara zon, kita secara zon. Manakala program lain, contohnya kita ada Minggu Sains Negara. Namanya Minggu Sains, tetapi kita laksanakan bagi tempoh mulai Mei sehingga sehingga November. Dan itu juga telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri, dan program yang pertama telah dilaksanakan di Negeri Sembilan, dan ini juga kita membuat kerjasama bersama kerajaan negeri untuk kita memberi ruang kepada mereka mempertengahkan apakah perkara-perkara berkaitan sains yang mereka nak tonjolkan di negeri mereka. Dan kita bekerjasama dengan IPTA untuk mereka menjadi salah seorang pemain dalam mendekati masyarakat untuk memudayakan sains, teknologi dan inovasi. So keterangkuman kita memang meliputi semua pihak lah sebenarnya. Sebenarnya sains ni seronok, cuma apabila kanak-kanak kan belajar dalam kelas dalam bentuk formal, jadi tak suka, dia malas, ada peperiksaan kan. Jadi kita menggunakan pendekatan sedikit berbeza. Zaman pun dah ke depan untuk kita memastikan agar anak-anak ini meminati kembali bidang sains dan teknologi. Tak adalah sampai laporan sebelum ni 30,000 pelajar tak datang menduduki SPM kan. Ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Ialah dunia teknologi ni kalau digabungkan dengan pendidikan sains dan teknologi, lagi ke depan kita puan ya. Okey, setakat ini apa penambahbaikan yang dilaksanakan untuk program Teklimpik tahun ini? Teknologi itu berubah dari tahun ke tahun. Saya rasa cerita bulan-bulan pun teknologi sentiasa berinovasi kan. Jadi untuk tahun ini apa agaknya yang ditambah baik untuk Teklimpik seiring dengan perkembangan teknologi? Walaupun mungkin konsep tu masih robotik, konsep tu masih lagi drone dan sebagainya. Tetapi elemen dalam itu kita tambah baik. Jadi sebab kita tidak hanya terhad kepada satu-satu teknologi sahaja. Kita melihat kepada aspek penggunaan, especially penggunaan di kalangan masyarakat untuk pengaplikasian dalam kehidupan seharian mereka. That's why kita minta mereka buat apa-apa inovasi itu, apa yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Itu yang kita bawakanlah. Sebab mereka perlu tahu bahawa teknologi tidak asing dengan kehidupan kita seharian. Dia sangat terangkum dalam kehidupan kita. Contohnya macam dalam bidang sains, teknologi dan inovasi, kita bukan melihat sains itu berkenaan dengan roket sahaja atau berkenaan dengan sesuatu yang di luar jangkauan kita, tetapi ia adalah perkara-perkara yang kita laksanakan hari-hari. So penambahbaikan tu kita buat dalam bentuk pertandingan tadi tu menggunakan teknologi seperti robotik dan sebagainya lah. Dan buat masa ni capaian kita memang untuk Teklimpik ni dah melebihi daripada 450,000 pendaftaran. Tapi jangkaannya? Jangkaannya 1 juta. So kita ada dalam tempoh beberapa bulan lagi yang kita boleh capai. Kita jangka memang boleh capai lah dari segitu. Yang Bapak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan bertemu dengan Elon Musk untuk membincangkan beberapa perkara yang pastinya juga bersangkut paut dengan teknologi. Bagaimana sebenarnya ini merupakan satu perkembangan yang baik untuk pihak Kementerian MOSTI sendiri untuk memastikan agar industri teknologi di Malaysia ini bangun dan juga berkembang pesat. Itu antara salah satu yang kita bangkitkan dalam kita punya tagline, luar biasa, global dan inklusif. Maksudnya kita Malaysia ni bersedia untuk kita bergabung tenaga dengan pihak-pihak lain ataupun negara lain yang lebih maju dalam bidang teknologi. Jadi apa saja teknologi yang datang tu sebenarnya kita ready. Kita bersedia untuk menerima, dan kita juga telah ada asas itu di mana kerajaan memang memberi sokongan, dorong
dorongan yang sangat kuat dan juga kerjasama daripada industri lah. Sekarang ni we are talking about electrical vehicle, hidrogen dan sebagainya kan. So perkara-perkara tu memang disambut baiklah oleh kementerian terutamanya untuk menyediakan contohnya pelan hala 7, dasar dan sebagainya untuk kita membantu negara pergi ke arah itu. Sekarang ni pun banyak dibincangkan tentang green technology kan. Mana-mana semua memberi fokus tentang green technology. Kita Malaysia tidak terkecuali lah. Bagaimana pihak MOSING untuk memastikan agar perkara ini tercapai? Ya, kita pun dalam langkah itu, dalam apa juga perkara yang kita bangunkan untuk teknologi kita mengambil aspek itu ya. Dan soon mungkin tidak perlu saya maklumkan di sini, kita akan melancarkan juga satu inisiatif kerajaan yang memang berkaitan dengan green technology yang akan dibuat nantilah dalam masa terdekat. Maksudnya, apa maksudnya kan? Maksudnya ada banyak lagi peluang pekerjaan yang akan dibuka apabila kita memberi pengkhususan dalam bidang green technology. Contohnya macam robot yang anda sedang saksikan ni, kalau tanya saya, maaf lah ya puan, saya anggap ni macam anjing ke apa kan, dia bergerak. Tak ada kepala tapi tak apa. Yang penting pergerakan itu di setiap pergelangan itu nampak kelihatan seperti haiwan yang mempunyai empat tapak kaki dan juga tangan kan. Jadi ini inovasi yang dilaksanakan oleh para pelajar ya puan? Dia sebenarnya tu kancil. Oh, kancil. Sebenarnya adalah kancil lah. Biasalah kancil sebab kita kena perkenalkan mereka dengan robot. Ya, robot ni dah digunakan di banyak sektor lah bukan saja industri dan sebagainya ya. Kalau ikut lawatan saya baru-baru ni ke US di Boston, mereka juga sebenarnya menggunakan perkara yang sama dengan kita. Maksudnya kedudukan kita ni tak jauh daripada mereka. So kita juga dah ada inovasi untuk mencipta robot. Tapi apa fungsinya ni kalau puan boleh kongsikanlah robot kancil ni untuk apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak tunjukkan bagaimana kita boleh menggerakkan dan sebab sekarang ni kita banyak otomasi. Di dalam sektor-sektor industri juga kita banyak menggunakan robot-robot. So kita nak tunjukkan kepada pelajar ini adalah antara robot ciptaan kita yang boleh mungkin selepas ini boleh dikembangkan untuk melaksanakan aktiviti lain. Kita juga pergi, kalau kita sebelum ni semasa COVID kita dah ada di kedai-kedai makan yang menggunakan robot untuk menjadi waiter dan sebagainya kan. So ini antara kita punya asas lah untuk membangunkan apa lagi robot-robot masa akan datang lah. Okey. Saya risau lepas ni kamera-kamera kami semua dalam ni dia berjalan sendiri. Sebab otomasi kan. Ada dah juru kamera. Okey, tak apalah. Itu adalah perkembangan yang baik sebenarnya. Terima kasih kepada Puan Ruziah kerana ialah setiap teknologi ni ada kebaikan dan juga keburukannya. Kita perlu menggunakannya dengan lebih bertanggungjawab lah ya. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke Selangor. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Samsul Samsi Sam untuk berkongsi berkenaan sumbangan mangsa banjir dan penerangan tentang penambahbaikan mengatasi banjir di Dun Paya Jaras. Silakan Sam. Baik, terima kasih. Saya kini berada di program penyampaian sumbangan kepada mangsa banjir dan sesi penerangan penambahbaikan bagi mengatasi masalah banjir di Dun Paya Jaras. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Tuan Muhammad Khairuddin Osman selaku Esko Generasi Muda Sukan dan Modal Insan. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. YB, mengenai program pada hari ini, sumbangan kepada mangsa banjir di kawasan Dun Paya Jaras, boleh YB jelaskan dengan lebih lanjut? Baik, ini adalah program yang biasa kita ada setelah berlaku banjir di dalam kawasan Selangor. Jadi hari ini melibatkan lebih 387 keluarga yang melibatkan dalam 6 kampung kesemuanya yang terlibat, yang terkesan akibat daripada banjir. Jadi kita cuba memberi bantuan kepada rakyat, harapnya dapat memudahkan mereka lah dengan keadaan yang mereka hadapi itu. Banjir ini melibat bila tu YB? Banjir ini terlibat sekitar akhir tahun dan awal tahun ini, dan ada banjir kilat di antaranya lah. Jadi apa yang penting sekali adalah ini adalah anjuran daripada kerajaan negeri melalui pejabat daerah, dan hari ini juga kita panggil Samdabi, kita panggil JPS, kita panggil JKR, kita panggil KDB untuk kita nak dengar penerangan daripada mereka apa sebenarnya yang kita nak buat dalam kawasan Petaling khususnya Paya Jaras ini.
Dan saya harap dengan penerangan ini, dengan tindakan yang ada ini dapat mengurangkan lagi kesan ataupun isu banjir di masa akan datang. Jadi tidak lain tidak bukan adalah kita nak selesaikan masalah banjir. Itu saja kerajaan negeri. Harapan YB lah untuk sesi penerangan pada hari ini untuk penambahbaikan bagi mengatasi masalah banjir di Dun Paya Jaras khususnya. Saya nak minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan khususnya Menteri Kerajaan Raya dan yang terlibat untuk melihat kembali pembesaran Sungai Buloh yang kita ada. Betul, kita dah besarkan sebahagian daripada sungai, tetapi dia tidak membesarkan sebahagian daripada sungai tersebut. Sungai Buloh, Sungai Subang, ada beberapa sungai yang terlibat. Jadi saya harapkan Jabatan Pengairan Sungai dan Saliran dapat bantu kita di Sungai Buloh khususnya kerana isu banjir ini telah lama berlaku dan dia harus melibatkan kedua-dua kerajaan negeri dan federal untuk nak selesai pembesaran sungai ini. Kalau sungai ini tak selesai, maka kita akan tetap berhadapan dengan isu banjir di kawasan kita. YB mengenai peruntukan sumbangan pada hari ini, boleh YB jelaskan YB berapa keseluruhannya? Keseluruhan perbelanjaan kita adalah sebanyak 96,750 kepada 387 keluarga. Jadi inilah sedikit bantuan Kerajaan Negeri Selangor yang mana saya kira sangat rare bagi kerajaan negeri bantu kepada rakyat mereka, sebab saya tengok di Kelantan bila saya pergi di sana memang polisi kerajaan tidak membantu, tapi di Selangor kita bantu masa-masa banjir kita walaupun tidak seberapa banyak, tetapi harap dapat membantu sedikit menaikkan beban mereka. Terima kasih YB. Dan dengan adanya sumbangan ini, ia dapat meringankan beban mangsa yang terlibat dengan banjir dan selain itu juga mendapat jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah banjir khususnya di Dun Paya Jaras. Dan sekian saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan pelapor untuk cerita Pagi Selangor. Dan sekarang ini kita tidaklah keseorangan, kita bersama dengan S to the O to the N to the I to the C, Sonic Hussein. Ya betul. Assalamualaikum. Apa khabar Ifan? Jadi suasana sangat luar biasa Ifan. Ya Allah tingginya dan juga pastinya hari ini sesuatu yang pastinya akan terus menemui semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Perbincangan kita akan terus memberikan pelbagai info menarik untuk semuanya Ifan. Dan kita akan teruskan dengan topik yang berikutnya, iaitu adakah anda ada krisis identiti? Wow. Adakah soalan tu? Betul. Ada ke tidak? Saya akan bertanya kepada pakar yang pastinya akan menjawab segala persoalan kita pada hari ini. Dan Ifan, kita tetamu istimewa kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Sheila, anak perempuan Jaya Balan yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Okey, selamat pagi Dr. Sheila. Kita nak bercakap mengenai krisis identiti ni. Sebagai umumnya, apakah yang dimaksudkan dengan krisis identiti dan juga apa yang kita boleh fahamkan dalam kalangan anak muda sendiri? Apa yang kita dapat lihat daripada konsep dan juga masalah krisis identiti yang kita akan sebutkan hari ini? Terima kasih. Krisis identiti ini adalah di mana seseorang itu bertanyakan siapa diri mereka. Krisis ini berlaku sesuatu pergolakan dalam diri mereka. Mereka bertanyakan, mereka mempersoalkan imej mereka sendiri. Mereka mempersoalkan watak mereka sendiri. Dan ada kadang-kadang mereka mempersoalkan apa tujuan hidup mereka. So berlaku satu pergolakan dalam diri mereka, berlaku satu konflik di dalam diri mereka untuk mencari jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang yang mengakibatkan krisis identiti. Dan juga Prof, apabila kita bercakap tentang krisis identiti itu sendiri, pastinya akan wujud dari dalaman. Ya, betul. Adakah ianya akan menyebabkan sesuatu yang sangat sukar untuk seseorang untuk melalui hidupnya? Krisis identiti ini ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya ialah apabila kita dapat mengatasi dengan mengambil langkah-langkah yang positif yang dapat membantu seseorang yang menghadapi krisis identiti untuk keluar daripada krisis yang mereka hadapi. Okey, tetapi kadang-kadang seseorang yang menghadapi krisis identiti ini sungguh membimbangkan, terutamanya di kalangan belia, di kalangan para remaja, di mana
berlaku pelbagai pergolakan dalam hati mereka. Dalam diri mereka. Mereka dalam keadaan yang sangat resah. Mereka mengalami tekanan jiwa di mana mereka tidak dapat membedakan apa yang baik, apa yang buruk ataupun apa yang boleh mendatangkan positivity ataupun apa yang mereka lakukan itu boleh mengakibatkan faktor-faktor yang negatif. So mereka dalam keadaan yang berkecelaruan. Apabila mereka dalam keadaan kecelaruan, terutamanya kalau seseorang itu dalam menghadapi krisis identiti, mereka ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Tetapi masalahnya dalam mencuba sesuatu yang berbeza, ia akan mendatangkan kesan-kesan yang negatif. Kesan-kesan yang negatif kerana mereka rasa mereka tidak puas hati dengan segala pencapaian mereka. Mereka tidak dapat sesuaikan diri dengan environment mereka. Bukan saja environment dari yang sudah bekerja, tempat pekerjaan, tetapi ada juga yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga mereka, keluarga terdekat, yang itu sangat membimbangkan. Dalam situasi sebegini, seseorang yang menghadapi krisis identiti ini mungkin terjebak kepada perkara-perkara yang tidak baik, di mana mereka mencari ketenangan mungkin dalam mengambil dadah. Okey, so mereka menjadi ketagih kepada dadah, dan ada juga yang mengambil minum arak, ketagihan arak, alkohol. Dan ada dalam kes-kes ekstrim, mereka mencari jalan penyelesaian di mana mereka cuba mencederakan diri sendiri. Sampai begitu sekali? Untuk membunuh diri sendiri? Mencederakan saja. Kerana untuk diri mereka, apa yang mereka laku tu mungkin mereka berasa salah. Dengan mencederakan diri mereka, mereka rasa, okey, ini adalah punishment. Hukuman terhadap diri sendiri. Hukuman. Mereka nak mencari perhatian sebab mungkin mereka tidak dihiraukan apabila melakukan sebegitu orang akan mengambil berat. Adakah betul, itu? Betul. Itu pun betul juga. Mereka sebenarnya menghantar mesej kepada keluarga terdekat ataupun kepada ibu bapa ataupun kepada masyarakat bahawa mereka ni memerlukan bantuan. Ya. Dr. Sheila, dalam kita bercakap mengenai Kristianiti dalam kalangan anak muda ni, apa yang perlu kita titik beratkan? Adakah penggunaan media sosial juga merupakan satu faktor utama kepada berlakunya krisis identiti ini sebenarnya? Ya, betul. Sekarang anak-anak muda memang expose kepada media sosial. Banyak benda yang mereka boleh lihat, banyak benda yang mereka pick up untuk dijadikan salah satu hidup mereka pula. Yang meresahkan, yang membimbangkan ialah kalau tak ada bimbingan, tak ada didikan yang betul, especially from daripada ibu bapa, di sinilah mereka terjebak kepada benda-benda yang tak betul, yang akan mendatangkan pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap diri mereka. Sebagai contoh, saya nak share, especially di kalangan remaja di sekolah, berlaku satu identity crisis mengenai sexuality mereka. Di mana mereka ini berasa, saya ni tertarik kepada, saya ni seorang perempuan. Adakah lebih sesuai saya mengadakan perhubungan dengan seorang perempuan? Ataupun lebih baik saya adakan perhubungan dengan lawan jantina. Ataupun saya hendak kedua-duanya. Itu krisis yang agak penting. So itu krisis identity yang memang akibat exposure to media sosial. Anak-anak muda ni ingin mencuba. Ini yang dikatakan ingin mencuba sesuatu yang berlainan. Jadi apabila kita bercakap tentang pengaruh-pengaruh ini, Prof, adakah perkara ini boleh dirawat ataupun siapakah sebenarnya yang berperanan untuk kita membantu kebimbangan ini agar ia tidak menjadi lebih serius, Prof? Siapa yang dapat membantu? Kalau anak-anak
Biarpun belia, saya rasa bermula daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa adalah orang pertama yang perlu membantu anak-anak mereka menghadapi apa jua masalah yang mereka bawa kepada ibu bapa. So ada pepatah Melayu yang menyatakan bahawa melentur burung biar dari rebung. Ya, daripada rebungnya. So begitu jugalah dengan anak-anak kita. Ya, dengan anak-anak kita. So sejak kecil lagi anak-anak itu perlu dididik, perlu dibimbing, perlu diberi pengajaran yang baik. Sebaik-baiknya kita harus ibu bapa harus meluangkan quality time. Quality time, keterampilan ibu bapaan itu amat penting. Dan selalunya kita harus adakan two-way communication dengan anak-anak kita, bukan one way saja. Betul. Bukan bagi arahan sahaja. Bukan bagi arahan saja. Sekarang ibu bapa kan masing-masing bekerja, balik penat. So mereka tiada masa untuk bertanyakan mengenai apa yang berlaku di sekolah, perkembangan yang berlaku ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. So ibu bapa memang memainkan peranan yang amat penting untuk menunjuk ajar dan juga untuk menyediakan anak-anak mereka ke jalan dan ke arah yang betul. Dr. Sheila, sebelum itu, kalau kita nak bercakap mengenai situasi di rumah misalnya, tapi ada anak-anak ni yang degil, mungkin bersifat rebellious. Rebellious ini tak dengar kata, dia asyik nak lawan kata ibu bapa dia. Jadi apakah antara langkah-langkah yang paling baik untuk ibu bapa ambil bagi kita cuba menangani masalah anak yang degil ini? Okey. Kalau anak-anak kita degil, anak-anak kita ni tak mau dengar. Ya. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu anak ini dengan masalah-masalah kedegilan mereka. Kalau memang tak boleh, ibu bapa memang tak boleh handle. Dalam situasi sebegitu, pada pendapat saya, ibu bapa janganlah segan untuk mendapatkan professional help. Professional help. Mungkin kita tidak dapat berkomunikasi dengan anak kita. Secara mana yang anak itu perlukan attention. Mungkin pakar psikologi misalnya dapat membantu anak-anak itu ataupun kaunselor yang dapat membantu anak-anak itu. So dalam situasi sebegitu, ibu bapa tidak perlu ada perasaan bahawa anak mereka itu tak sempurna. Or something is wrong with my child. Jangan ada perasaan begitu kerana bukan semua anak-anak sama. Maksudnya ibu bapa itu harus menerima sepenuhnya anaknya, karakter anaknya. Ya. Memang perlu dan ibu bapa perlu mempunyai pemikiran yang terbuka. Open mindset. Open mindset. Sebagai ibu bapa memanglah kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ada kadang-kala kita ni memang tak mampu. Segala apa yang kita cuba gagal. Dalam situasi seperti itu, jangan kita putus asa. Jangan pula ibu bapa yang putus asa. Jangan kita biarkan anak kita begitu saja. Dan kita tak boleh biarkan anak-anak itu sebegitu. Itu yang berlaku kes-kes saya rasa beberapa tahun dulu di mana anak-anak remaja muda ni lari dari rumah. Kerana mereka tidak dapat bimbingan yang mereka perlu. Dalam situasi sebegini, kalau anak itu perlu professional help, dapatkan professional help. Jangan malu, jangan segan. Ya, jangan malu, jangan segan. Dapatkan It's okay. It's okay. Pertolongan sebagaimana anak kita mungkin tak sempurna, begitu juga ibu bapa. Saya setuju. Ya. Okey, terima kasih ini ucapkan kepada Profesor Maria Dr. Sheila atas perkongsian berkaitan dengan adakah anda ada krisis identiti dan kita perlu mendapatkan rawatan secepat mungkin supaya masalah tidak dapat berlaku dan juga dapat kurangkan masalahnya pada masa yang akan datang. Terima kasih lagi sekali kepada Dr. Sheila. Okey, Sonik, kita akan melihat kepada laporan kaji cuaca bersama rakan kita di Met Malaysia. Jom, silakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi ini. Untuk makluman semua, Map Malaysia telah pun mengeluarkan ramalan cuaca signifikan yang melibatkan negeri Sabah dan juga Sarawak berikutan dengan peningkatan kelajuan dan juga penumpuan angin di kawasan berkenaan, terutamanya melibatkan kawasan perairan barat Sabah dan juga di utara Sarawak yang membawa kepada ribut petir yang mengakibatkan hujan lebat di kawasan terbabit bermula pada 13 hingga 15 Julai 2023. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan orang awam dan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Tidak terkecuali juga amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah pun dikeluarkan awal oleh Map Malaysia yang bermula sekitar 15 hingga 18 Julai melibatkan kategori pertama di kawasan perairan yang telah dilorekkan ini dengan kelajuan angin yang dicapai adalah sekitar 40 hingga 50 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter di kawasan perairan berkenaan, dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perairan, aktiviti rekreasi bot kecil serta aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan, terutamanya kepada para nelayan yang menangkap ikan ataupun yang sedang bekerja di kawasan perairan berikut. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan imej Gema radar di Semenanjung Malaysia untuk pagi ini. Cuaca adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia kecuali ribut petir yang sedang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka dan dijangkakan akan mula reda menjelang ke lewat pagi nanti. Seterusnya kita perhatikan kepada ramalan cuaca radar di Sabah dan juga Sarawak yang menunjukkan keadaan hujan dan juga ribut petir serta kelembapan yang tinggi yang sedang berlaku di kawasan perairan negeri terbabit. Dijangkakan ia akan mula reda menjelang awal petang nanti melibatkan kawasan perairan Sarawak terutamanya di sekitar utara Sarawak dan juga ribut petir yang sedang berlaku di bahagian Miri, Limbang dan juga pedalaman negeri Sarawak ini masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Manakala di perairan Sulu, Sulawesi dan juga perairan Palawan diramalkan akan mula reda sehingga ke lewat tengah hari nanti. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan untuk petang nanti. Model yang berada di jabatan kami menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan pedalaman negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia serta di bahagian pantai timur di sekitar Terengganu, Kelantan dan juga negeri Pahang, malahan di timur negeri Johor yang dijangkakan akan bermula pada awal petang nanti sehingga ke lewat petang. Untuk Sabah dan Sarawak pula diramalkan keadaan hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku bagi 1-2 tempat di sekitar pantai barat, pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah serta di bahagian Sarawak di sekitar barat Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat cuaca terkini anda terus layari ke laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Map Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini. Sekian dari saya, Farhalim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey, kalau anda rasa bila pergi kerja rasa malas, rasa selalu contemplate nak buat kerja tapi tangguh. Itu sebenarnya tanda-tanda stres. Jadi anda kena dengar topik seterusnya sebab kita nak cakap berkenaan dengan stres. Saya percaya rata-ratanya apabila sebut perkataan stres ni, dengar stres pun kita stres. Jadi pada hari ini sangat istimewa ni Syuhaidah, kita nak berbincang tentang stres. Yang membuatkan saya nak bercakap ni pun stres. Lagilah 3 hari lagi untuk anda mengundi saya. Situasi ni 15 Julai terakhirnya saya juga stres. Alhamdulillah saya bersama dengan semuanya hari ini Syuhaidah untuk berbincang tentang stres ni. Betul. Dan stres ni masalah ni dia bersangkut tau. Kalau ni stres dia berantai, dia tercampak ke sini pula. Lepas tu dia campak belah kanan pula. Kita tanya orang belah kanan ni, dia stres tak? Okey, kita bawakan soalan tetamu di studio pada pagi ini iaitu Dr. Haja Azuraida Syahadan selaku pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Doktor, stres tak stres sekarang ni? Tak stres. Alhamdulillah. Okey, doktor bercakap senyum je. Kan? Kita tengok pun tak stres doktor. Jadi mungkin doktor boleh gambarkan situasi terkini tentang stres yang mungkin dicerita secara keseluruhannya untuk rakyat Malaysia ni. Doktor. Okay, so basically selepas pandemik COVID-19, kita semua tahu rata-rata antara rakyat Malaysia berada dalam satu tahap tekanan. Stres ni tekanan. Tak kisahlah tekanan dia di tahap tinggi ataupun di tahap rendah. Tapi selepas berlakunya pandemik, memang kita dapat lihat peningkatan kadar tekanan di kalangan tidak hanya golongan muda tapi juga golongan yang dewasa, bekerja dan juga individu tua. Yang akhirnya kita boleh nampak gambaran secara menyeluruh membawa kepada masalah kesihatan mental, pengawalan emosi yang tidak stabil dan juga adalah kes-kes seperti bunuh diri ataupun membunuh individu lain. Okey, stres ni ada banyaklah faktornya. Setiap individu tu akan berbeza punca kepada kenapa dia jadi stres. Macam Sonic stres tak sekarang? Saya sekarang ni stres apabila menerima tekanan daripada luar. Contoh, saya memang dah top 5 sekarang ni. Tekanannya sekarang ni saya kena menang sebab saya kena memenuhi permintaan orang luar untuk saya menang. Kalaulah doktor saya tak menang, stres mungkin akan berganda-ganda. Macam mana saya nak mengatasi orang kata pemikiran-pemikiran begini? Doktor. But this could be a good stress kan? Ini boleh jadi stres yang bagus kan untuk lebih dia macam batu loncatan kan. Tapi sebelum kita cakap pasal faktor tadi sebelum macam mana cara nak mengatasi tu. Syu ada cakap pasal faktor-faktor tu kan macam Sonic tengah stres sebab sekarang ni compete dengan ramai individu kat luar sana. To be exact top 5 lah kan. Jadi basically sebelum kita cakap pasal tu kita kena tahu antara dekat Malaysia ni kan mengikut Jabatan Statistik, individu yang tergolong paling tinggi dalam golongan yang ada stres paling banyak adalah di antara usia 16 hingga 33 tahun. Ada kata tergolong dalam usia? Tidak. Okay. 90. Tapi hatinya tergolong lah. Inner child. Dari segi umurnya? Dari segi umurnya tidak. 93% rakyat Malaysia yang mengalami stres sebenarnya berada dalam lingkungan usia 16 hingga 33 tahun. Maknanya Sony mungkin berada dalam 7% lagi itulah. Kan? Jadi bila kita bercakap mengenai faktor, dia ada dua. Satu faktor sampingan stres, satu lagi faktor utama stres. Untuk faktor sampingan ni sebenarnya faktor-faktor kecil je. Contoh kalau kita tengok ada orang dia stres tengok muka pasangan dia. Tengok muka pasangan pagi-pagi stresnya aku. Tengok rumah bersepah stres. Tengok kawan dekat office stres. Tengok makanan tak sedap stres. Faktor sampingan. Kadang-kadang ada orang macam situasi Sonic lah kan. Di-pressure oleh individu lain kan. Dia akan rasa macam stresnya padahal bukan datang dari diri sendiri. Itu faktor sampingan. Dan ada faktor utama penyebab stres kan yang menyebabkan manusia ni sangat stres. Yang pertama adalah disebabkan duit lah. Selain daripada duit disebabkan kerja. So tadi yang Sonic punya tu mungkin yang kedua lah disebabkan tekanan dari tempat kerja tu ataupun orang di sekeliling yang mahukan kemenangan tersebut. Lepas tu kita ada stres disebabkan oleh perhubungan, relationship, cinta. Bukan sahaja cinta, mungkin dalam rumah tangga, suami, isteri, kadang isteri tak masak kan, kadang suami balik lambat. Jadi dia stres. Lepas tu kita ada stres disebabkan oleh masalah kesihatan kita.
yang akan menimbulkan rasa emosi tak stabil, tiba-tiba rasa nak sedih. Sebab apa? Sebab hari ni sakit kepala. Sakit kepala fikir apa? Fikir macam mana nak menang. Semuanya berkait kan. Jadi kat situ masalah yang dihadapi, kalau kata cakap pasal Sonic tadi, dia ada stres sampingan, dia ada stres utama kan. Dia ada pressure daripada workplace, daripada individu di sekeliling dia, dan dia ada pressure daripada relationship mungkin kan, daripada keluarga kan. Begitu juga dengan inilah, tapi tak adalah terkait dengan masalah keuangan ke. Jadi itu adalah antara faktor-faktornya. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Oh, ni the big why, the big question kan. Macam mana nak selesaikan stres ni? Macam nak hilangkan ni, doktor? Okey, stres ni macam saya kata, dia benda biasa untuk individu. Kalau kita sebagai manusia, Sony, tak logik untuk kita tiada stres. So stres dalam bahasa lain adalah tekanan. Tekanan ni dia boleh datang untuk benda-benda kecil sahaja. Jadi kalau kita kata aku tak pernah stres dalam hidup, itu tak berapa nak logik lah, kerana stres adalah perkara biasa yang terjadi di luar kawalan kita. Bila datang sesuatu yang mendadak, contohnya ada kerja kan. Nah, ambil ada kerja banyak. Alamak, stres. Tapi stres tu akan hilang. So cara mudah untuk kita menangani stres sebenarnya dah ada banyak. Tapi macam saya lebihkan kepada pembacaan, sebab dia berkait dengan emosi dan mental kita. Bila mental kita tenang, makanya dekat situ emosi kita akan lebih tenang kan. Jadi kalaulah kita rasa macam banyaknya kerja kat sini, kejap-kejap ambil masa jap 2 minit untuk membaca. Sebab tu ada orang kalau tengah stres, kadang-kadang dia scroll Facebook, bacalah artikel dekat Facebook kan. Sebab dia akan meriliskan kita punya hormon stres tersebut. Lepas tu selain daripada tu, macam kalau saya berada dalam situasi itu, saya pernah cipta satu device, peranti minda, The Mind Tune kan. Kadang-kadang kita boleh dengarlah peranti minda ataupun apa sahaja jenis muzik gelombang otak. So otak manusia mempunyai gelombang alfa yang boleh buat dia dalam keadaan relax kan. Dan kita boleh dengar muzik gelombang otak tersebut. Tapi dalam situasi yang lain-lain, apa yang kita kena buat, kita boleh tangani stres dengan stres. So stres dengan stres. Stres kedua akronim. Aku dah agak dah. Betul. So apa akronim dia? S yang pertama adalah senamanlah. Ambil masa sekejap. Kalau kita rasa kita tengah busy ni, kita keluarkan hormon gembira. Keluar pergi berjalan sekejap, ambil basikal kan. Petang-petang kalau saya rasa macam stres sangat ni, ambil basikal buat satu pusingan. Cukup. Senaman. Lepas tu T tertawa. Macam sekarang ni kan banyak senyum. Doktor bercakap kita pun berubah. Kita pun senyum juga. Kita kena ketawa. Betul. Kena keluarkan hormon gembira supaya hormon stres kita pergi. T, tertawa. R, rehat. Rehat yang secukupnya. Kadang-kadang biasalah busy tambah lagi beberapa hari lagi ni kan. Memang tak cukup rehat. Jadi kena ambil masa rehat. Rehat duduk sekejap, baca buku ke. STRE, elak kafein yang berlebihan, lebih daripada 3 kali sehari. Tidak berapa nak eloklah untuk otak minda kita. STRES seterusnya adalah sembang, socialize, maksudnya bersembang. Kadang-kadang kan stres datang sebab kita hidup dalam dunia kita. Dan bila stres datang, kita tak rawat, dia jadi depres. Beza stres dengan depres tu kan. Jadi sembang dengan kawan-kawan. Kadang-kadang telefonlah mak, telefon ayah, telefon kawan-kawan. Lepas tu S yang terakhir adalah spiritual. So yang ini dia sebenarnya boleh je spiritual naik ke atas atau turun ke bawah. Tapi nak bagi mudah ingat, akronimnya adalah stres. Bagaimana nak mengatasi stres? Melalui akronim stres. Okey, baik doktor. Apabila bercakap tentang diri saya lah doktor. Belum kahwin doktor. Okey, stres lah relationship. Sangat. Belum kahwin, stres. Dah kahwin, stres. Sekarang ni doktor, apabila saya stres ni kan, saya seorang diri, macam mana saya nak meluahkan rasa hati saya? Dahlah tak ada pasangan di sebelah. Jadi apa cara terbaik untuk saya nak menghubungi keluarga, malu pula nak bercerita tentang stres kita ni. Nak pula dengan kawan-kawan pula, apa ni? Jadi bagaimana doktor? Betul. Okay. So it's very good question. Ramai juga sebenarnya yang tertanya-tanya macam saya ni loner, saya ni tak ada kawan. Padahal sebenarnya kalau kita tengok ada je individu di sekeliling kita. Tapi apa yang kita boleh buat selain daripada itu, kita boleh luahkan melalui penulisan. So sebab itulah kalau kita tengok ada
individu suka tulis diary, sebab dia meluahkan perasaan. The moment you meluahkan segala yang ada tu, maka dekat situ hormon-hormon gembira akan mula muncul, hormon stres kita akan keluar. Jadi kita boleh buat pelbagai teknik lah. Ada teknik brain dump, ada teknik menulis diary, to do list, ataupun kalau kita rasa macam saya ni tak ada siapa-siapa pun dekat dunia ni. So kita gunakan teknik triangle komunikasi, di mana kita kena berkomunikasi bukan dengan orang, tetapi sebaliknya dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Sebab kita akan rasa macam aku seorang je, tak ada siapa-siapa. Tapi kita lupa dekat situ sebenarnya kita ada Allah, kita ada Tuhan kan. Tak kisahlah agama kita apa, kita tetap ada satu pencipta dekat atas. So kita sembanglah dengan pencipta kita. Jadi Allah, stres ni tak ada orang dengar aku cakap ni. Apa kata aku mengadu dekat kau. Macam tu kan. Macam mana kita nak tahu simptom orang-orang yang stres? Macam Sonic kan, saya jumpa dia gelak je. Dia cakap cantiknya show, cantiknya saya tak tahu dia stres rupanya. Macam mana kita nak tahu, nak kenal pasti seseorang itu berada dalam situasi yang inilah tertekan ni. Tertekan ni sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, dia adalah situasi biasa untuk manusia. Kadang-kadang kita boleh nampak perubahan dari segi air muka ketika bercakap. Dia tengah happy-happy, tiba-tiba dia macam berubah. Aku susahlah nak cakap benda ni kan. Air muka dia berubah secara tiba-tiba, tapi dalam keadaan stres dia boleh kawal balik benda tu. Maksudnya dia tidak terus macam kalau dia sedih kan, kehilangan seseorang, dia terbawa-bawa. Dia macam bila kita bercakap mengenai topik itu sahaja yang akan menyebabkan dia jadi stres. Lepas tu bila kita bercakap mengenai topik lain, dia dah tak jadi stres dah kan. So tadi bercakap pasal ABP, dia mulalah nampak perubahan pada air mukanya. Iyalah, nampak tekanan tu. Tapi bila kita bercakap pasal mungkin perkara-perkara lain kan, mungkin tak nampak air muka tu berubah. Jadi boleh nampak simptomnya dari segi perubahan air muka, cara cakap dan juga mungkin tingkah laku. Kalau ada orang stres macam kita boleh nampak dari body gesture dia, cara komunikasinya. Doktor tak sama dengan depresi. Doktor pernah stres ke doktor? Tengok doktor bercakap, kita rasa senyum je kan? Senyum je, kita hilang stresnya. Saya selalu tukar perkataan stres tu menjadi perkataan lain supaya, sebab minda kita bila associate dengan stres, dia akan kaitkan dengan emosi, emosi akan membentuk kelakuan kita. Jadi every time kita cakap stres, muka kita berubah. So saya setiap kali saya ada masalah, saya akan tukar perkataan stres tu jadi coklat ke, ataupun jadi benda-benda sweet. Coklat. Benda manis. Macam mana? Macam kita nak tune macam tu. ada orang kata, saya stres tak? Saya rasa coklat sangat hari ni. Okey. So, bila saya sebut coklat, automatik minda saya akan fikir benda-benda manis. Instead of saya cakap stres, minda saya akan fikir benda-benda masalah. Jadi kita tukar pemikiran dan cara fikir kita kepada sesuatu yang manis. Janganlah pula sebut lemon ke, benda-benda masam kan. Nanti lagi stres pula kan. Saya selalu cakaplah coklat lah, ataupun kek. Betul lah hari ni ada je rasa macam tak best sangat hari ni, tapi saya tak sebutlah saya stres lah. Saya rasa saya nak makan kek lah hari ni. Kek betul lah hari ni. Kan? So kek akan muncul, jadi kek tu manis. Manis lah. Jadi kita treat minda kita menggunakan psychological approach. Minda kita ni kuat tau sebenarnya. Kadang-kadang kita tak sedar sebabkan pemikiran kita tu yang buatkan kita jadi macam tu. Ni antara tip yang saya baru belajar juga. Saya rasa sangat coklat hari ni. Happy kan? Happy. Yalah, that's why orang kata when you get a lemon, you turn it into lemonade. Kan? Sebab lemon tu masam, lemonade tu manis kan. Instead of fikir benda-benda masam, kita fikirlah benda-benda manis. Sama juga dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terus hilang, alhamdulillah. Rezeki saya bersama dengan doktor. Kan? Masya-Allah. Okay. Terima kasih doktor. Bukan saya je, saya yakin penonton, barangkali kru penerbitan kita pun hari ini cakap ada banyak tips yang kita pelajari. Terima kasih Dr. Azra bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita stres. Dan Sonic, jangan stres-stres lagi. Saya akan mengingatkan coklat. Kurangkan perkataan stres. Ya, betul. Okey, kita nak ke mana? Kita nak break seketika. Okey, kita nak ke bingkisan. Ini berkenaan keyakinan. Serlahkan personality. Juga berkaitan dengan psikologi kita hari ini. Disediakan oleh Akmal Aziz. Jom sama-sama kita saksikan. Dalam
berusaha memperkukuh komitmen terhadap ketaksamaan gender dan pemerkasaan wanita. Bingkil Peragaan dan Keterampilan Diri dilaksanakan baru-baru ini bertempat di KWC Mall Kuala Lumpur. Berkonsepkan pencarian model, program bermula sejak November 2022 di mana para peserta didedahkan dengan beberapa tugasan termasuk pengacaraan dan keusahawanan wanita. Laksanakan untuk mengetengahkan lagi wanita muda untuk menceburi bidang modeling dan juga bidang fashion dan entertainment. Especially buat masa ni ramai lagi wanita muda masih tak berani untuk menceburi bidang ni, jadi kita buat platform ni. Perlu bagi peluang pada wanita-wanita untuk menonjolkan diri, sebab tak semua wanita ada peluang tu. Betul tak? Ada yang teringin tapi tak ada pula laluan. So kita perlu adakan benda ni supaya semua orang, tak kisah daripada pelbagai sudut ataupun umur dan sebagainya, untuk masuk dan tunjukkan diri. Mendepani cabaran hidup masa kini, keyakinan diri semasa berkomunikasi menjadi medium penting dalam meluaskan jaringan hubungan, terutama dalam membina peluang perniagaan. Melalui program sebegini, para peserta berpeluang meraih pengalaman dan pengetahuan yang berbeza. Saya belajar adalah bekerjasama. Kita kena bekerjasama, macam tim-tim ni banyak bagi saya moral, dan di mana kita kena bekerjasama untuk menjayakan satu program. Dia dapat kita mencongkil lagi bakat dan mengembangkan lagi, dan selain itu dapat mengenalkan diri daripada dalam industri. Okey, daripada stres-stres tadi, selain daripada apa yang dikongsikan oleh doktor ataupun tetamu kita sebentar tadi, juga ada satu lagi cara kita boleh berekreasi, melancong bersama keluarga untuk menghilangkan tekanan tersebut. Jadi hari ini untuk seterusnya bagaimana cara untuk kita melancong itu, kita bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan hari ini daripada Tourism Malaysia. Saya perkenalkan, iaitu Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof selaku pengarah kanan bahagian domestik dan acara Tourism Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Pagi. Baik, Tourism Malaysia. Apakah antara promosi-promosi terkini yang dikongsikan ataupun dilaksanakan untuk masyarakat Malaysia? Okey, untuk tahun ini kita akan meneruskan program Jerayawara. Jom Cucu-Cuti Malaysia, ya. Ini adalah satu program di mana kita nak menggalakkan lagi pelancongan domestik dalam negara kita. Jadi kita nak menggalakkan supaya rakyat Malaysia melancong yang secara terancang, ya, sebab kita kat negara kita ni banyak destinasi yang boleh kita kata untuk terokai, ya, dan ada pelbagai produk-produk yang menarik yang boleh kita buat, ya. Jadi kita akan meneruskan Jerayawara ni di beberapa lokasi di Malaysia, dan untuk minggu ni, hujung minggu ni kita akan berada di Aeon di Ipoh, Perak. Okey, ada apa di Aeon Ipoh Perak tu? Okey, di Aeon Mall Ipoh Perak ni kita akan membawa sama kita 26 penggiat industri pelancongan, ya. Ini meliputi agensi pelancongan, hotels dan juga produk-produk pelancongan, dan mereka menawarkan kata untuk pakej-pakej percutian di dalam negara kita 15 hingga kepada 50%. Jadi kata ini adalah satu tarikan yang menarik untuk kita merancang, khasnya kepada mereka yang berada di kawasan Bandaraya Ipoh ni, ya, merancang khasnya bulan depan kita dah ada cuti sekolah, kan. Jadi kita boleh merancang percutian untuk keluarga kita. Okey, hujung minggu ni di Aeon di Ipoh. Ya. Ialah kalau kita kat depan kita ni ada banyak sebenarnya merchandise barang-barang yang dihasilkan daripada pihak Tourism Malaysia. Adakah mereka boleh dapatkan barang-barang ini di sana? Ya, apa yang kita lihat sini, kita menawarkan kata untuk mereka yang membeli pakej percutian di Malaysia ni, kita menawarkan kepada mereka, okey, minimum RM300
mereka boleh mendapat hadiah-hadiah seperti gini. Ya. Jadi minimum dia RM300. Lagi banyak mereka berbelanja percutian tu, lagi besar kita bagi hadiah-hadiah untuk mereka. Okey, ada gelas, ada beg, ada macam botol air, macam termos kat sini kan. Rugi kalau siapa tak datang kan, sebab kalau kita pergi sendiri mungkin tak dapat macam ni, harga pun mungkin lain ya, betul? Betul. Bentuk-bentuk package yang ditawarkan di sana macam mana nanti? Okey. Kita mengenal pasti package-package menarik. Kita lihat kata tu trend terkini pelancong, khasnya rakyat Malaysia untuk melancong ya. Kita ada konsep seperti yang naik Tetapi Kedabung di Kelantan, itu salah satu pengalaman yang menarik yang kata tu trend terkini di kalangan generasi muda. Kita ada juga kata tu jalan-jalan makan sambil makan mamam dia kata di Pulau Pinang. Itu antara benda yang menarik, dan kita ada juga yang meliputi Pantai Timur di mana pakej budaya dan anda boleh menghayati budaya di negeri Kelantan. Okey. Tapi cuti-cuti ni memang dia kami di Malaysia. Sabah Sarawak macam mana? Kadang banyak kawasan menarik yang tak diterokai lagi di sana kan? Ya, bersama kita juga kita bawa agensi-agensi pelancongan dari negeri Sabah dan juga negeri Sarawak ya. Sebab kita ada macam antara pakej seperti ke Kinabalu Park ya, dan juga pakej ke Sempurna. Itu antara yang menarik. Di samping itu pakej-pakej seperti inap desa ataupun homestay, itu antara permintaan yang tinggilah untuk kata untuk pelancongan domestik di negeri Sabah. Ya. Kalau Tuan boleh kongsikan setakat ini macam mana industri pelancongan domestik kita sekarang? Okey, berdasarkan kepada laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, sememangnya didapati pada tahun 2022 terdapat peningkatan yang positif terhadap pelancongan domestik ya. Dan juga untuk suku pertama untuk 2023 ini juga terdapat peningkatan positif sebab rakyat Malaysia sekarang dah lebih yakin untuk melancong dalam negara sendiri ya, dan lagi satu mudah untuk kita melancong di dalam negara kita sendiri ya, dan setiap negeri ini mempunyai kelebihan dia ya, dan kita Tourism Malaysia memperkenalkan pakej-pakej yang menarik ya. Kita malah dalam bulan sekarang ni kita ada memperkenalkan pakej durian. Sebab ada beberapa negeri sekarang ni musim durian ya. Jadi bulan Ogos ni ada lagi musim durian. Jadi untuk penjawat awam seperti guru, kita ada pakej untuk cuci-cuci cikgu. Kita tawarkan. Dan kita ada juga pakej yang seperti selam penyelaman ya. Yang menarik ya, semuanya menawarkan harga-harga yang menarik. Dan untuk tahun ni sebenarnya 50 tahun Tourism Malaysia, kita juga menawarkan pakej minat khas kepada mereka yang betul-betul minat kepada beberapa pakej minat khas seperti arkeologi, dan seperti Lembah Lenggong ya di Perak. Itu antara yang menarik. And lagi satu berbasikal dan juga melihat burung dan sebagainya. Kebudayaan bagaimana? Kesenian dan kebudayaan? Tadi seperti maksudkan, kita ada juga pakej yang ditawarkan menyentuh kepada budaya tempat setempat seperti homestay, inap desa ya. Itu antara yang menarik perhatian orang ramai. Di samping itu juga seperti di Kelantan ni ya, kita ada pakej yang di mana anda boleh pergi ke rumah tradisional Tiang Seri 12. Di samping itu anda juga boleh makan makanan tradisi negeri Kelantan. So diharap ianya akan memberi inspirasi supaya orang mengenali lebih mendalam lagi budaya setiap negeri dalam Malaysia ni. Okey, pelancongan domestik itu ialah mudah sikitlah untuk kita promosikan sebab kita dalam Malaysia tak perlu menggunakan penerbangan dan sebagainya kan. Bagaimana pelancong dari luar negara, Tuan, kalau boleh kongsikan? Okey. Ketibaan pelancong dari luar negara kalau nak bandingkan tahun sebelum juga telah meningkat. Walau bagaimanapun ianya bergantung kepada frekuensi penerbangan ataupun penerbangan asing yang masuk dalam negara kita. Buat masa ini kita dapati negara jiran-jiran kita seperti ASEAN ya, mereka mudah untuk berkunjung ke negara kita. Ketibaannya amat bagus sekali juga daripada China dan juga India ya. Jadi sekarang ni musim panas dari Eropah merupakan negara-negara yang
akan berkunjung ke negara kita. Okey, kebanyakannya pelancong dari Eropah lah kalau ikutkan data-data. Kalau ikutkan majoriti adalah pelancong negara ASEAN. Sebab nak datang ke Malaysia mudah, naik penerbangan boleh, kereta boleh, kereta api boleh kan. Jadi amat mudah. Jadi negara ASEAN seperti jiran kita, Singapura, Thailand, Indonesia merupakan antara pasaran utama untuk mereka yang berkunjung ke Malaysia. Macam Tuan Iskandar sendiri kan, untuk mereka sedang menonton sekarang ini, tak tahu nak pergi mana ni, nak melancong mana dulu. Mana agaknya lokasi yang Tuan boleh cadangkan ataupun recommendkan kepada penonton sekarang? Mana dulu patut pergi ni? Okey, sebenarnya ianya bergantung kepada minat saudari sekalian. Sekarang ni kalau kita lihat generasi muda, mereka lebih berminat kepada glamping kata glamping itu adalah di kalangan generasi muda. Jadi sebagai contoh di Gopeng dia ada satu tempat menarik, dan juga di kawasan seperti Janda Baik Kuala Kubu Baru banyak juga. Ya. Dekat dengan kita kan, Lembah Kelang kan. Ya, saya. Gopeng tu memang cantik. Kalau kita masuk dalam tu, dia sebenarnya lebih dekat dengan kehidupan yang kata tak ada kat dunia konkret ni lah kan. Kat sana banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita lakukan juga Tuan di sana, di Gopeng tu. Di Gopeng, di samping anda buat glamping, anda boleh buat aktiviti seperti water rafting di sungai. Di samping itu masyarakat setempat tadi, berbalik kepada budaya tadi masyarakat komuniti di sana komuniti kaum rawa di sana. Itu adalah satu ketentu anda untuk anda pengalaman untuk mengenali masyarakat setempat. Okey, baik. Ialah melancong sekarang ada trend kan glamping. Mana tengok banyak tempat glamping baru buka sekarang ni. Maksudnya kawasan ni tu baru, bersih kan. Itu antara perkara yang sering kali dititik beratkan oleh pelancong. Jadi bagaimana kalau yang kat Ipoh tu tak sempat nak datang kan, ataupun di kawasan negeri-negeri lain yang ingin mendapatkan pakej-pakej menarik yang ditawarkan daripada Tourism Malaysia, dari mana? Okey, kita ada website kita, laman web kita www.malaysia.travel. Anda boleh melihat ke website tersebut untuk mendapatkan pakej-pakej menarik Di samping itu juga, bulan depan, dalam minggu terakhir bulan Ogos, kita akan berada di Aeon Mall Shah Alam. So kalau siapa tak berkesempatan di Ipoh, kunjunglah kami di Shah Alam pada bulan hadapan. Tapi ini tak samalah dengan Mata Fair ke apa semua tu lain. Ini lain. Ini adalah lebih kepada mempromosikan pelancongan domestik dan pakej yang ditawarkan adalah yang kita dah kenal pasti, pakej yang menarik dan ada diskaun sehingga 50%. Sasaran pengunjung Tourism Malaysia untuk yang melancong secara domestik ni berapa? Dia bergantung kepada situasi selepas daripada COVID dan kita lihat lepas pada COVID ni, kebolehupayaan orang untuk melancong ke permintaan tu terlalu tinggi untuk pelancongan domestik sebab orang tak dapat keluar negara. Dan sekarang ni pun ada tiket penerbangan pun agak mahal untuk keluar negara. Jadi sebahagian rakyat Malaysia lebih minat untuk masih lagi melancong dalam negara sini. Kita mensasarkan lebih kurang 20 juta orang untuk bergerak dalam negara kita sendiri. Dan kita ni kat Malaysia ni setiap tahun kita ada banyak cuti am. Cuti am, betul? Jadi itu membolehkan rakyat Malaysia untuk lebih merancang untuk bergerak dalam negara kita sendiri. Satu lagi, kadang-kadang setiap tahun yang tertentu tu akan ada negeri-negeri yang ada tahun melawat. Contoh tahun melawat Melaka, tahun melawat Johor. Jadi kalau ada tahun-tahun melawat negeri tersebut, banyak promosinya kan? Ya, betul. Jadi ambil peluang tersebut. Dan kita juga Tourism Malaysia bekerjasama dengan negeri-negeri yang akan membuat tahun melawat mereka. Okey, baik. Terima kasih Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof selaku pengarah kanan bahagian domestik dan acara Tourism Malaysia berkongsi berkenaan Jerayawara ataupun roadshow bagi Jom Cuti-Cuti Malaysia 2023. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ada banyak lagi topik baru kita akan kupaskan, tapi sebelum itu kami nak bawa anda ke selatan tanah air, Johor, bersama dengan rakan penyampai Nur Maisara Ahmad Fauzi. Silakan. Baik, terima kasih.
Untuk cerita pagi dari Johor hari ini, saya kini berada di Akademi Tenis Johor, Nusa Duta bagi menyaksikan acara ITF Kerusi Roda Tenis Malaysia Terbuka Malaysia 2023. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut berkenaan acara ini, bersama saya adalah Pegawai Persatuan Tenis Negeri Johor, Dr. Ramanan Achanan. Baik, selamat pagi Doktor, apa khabar? Selamat pagi, sihat. Baik, mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut dengan penonton berkenaan penganjuran acara ini. Okey. Kejuaraan ITF ni adalah acara yang paling besar yang pernah diadakan di Akademi Tenis Nusa Duta ni. Ia adalah hasil usaha-sama Persatuan Wheelchair Tenis Malaysia, Persatuan Tenis Johor, Pejabat Setiausaha Timbalan Negeri Johor, Majlis Sukan Negeri Johor, Perbadanan Stadium Johor dan berbagai-bagai lagi jabatan negeri. So dia memerlukan perancangan yang agak rapi dan teliti. Kita dah adakan mesyuarat sejak sebulan lebih lepas. So hasil kerjasama antara semua pihak yang terlibat adalah acara ni yang sedang berlangsung dengan berjaya. Baik, boleh doktor ceritakan pula tak bagaimana persediaan yang perlu diambil mereka sebelum menyertai pertandingan ini? Bagi mereka yang menyertai pertandingan ini, bagi atlet Malaysia senang sikitlah, perjalanan pun agak senang. Tetapi daripada yang luar negara, isu utama adalah logistik, sebab bukan saja kena membawa diri, kena membawa dia punya support team, fisioterapis, trainer, coaches dengan juga wheelchair dia orang. So memang it's for us, macam orang kata, it's a logistics nightmare, tetapi berjalan dengan lancar. Oh, okey. Berapa lama pula persediaan yang perlu diambil oleh mereka sebelum pertandingan bermula? Okay. Pemain-pemain yang berada di sini adalah yang terbaik di dunia. Buat masa sekarang, untuk pertandingan ini, kita ada pemain yang ranking nombor 8, nombor 9, nombor 10 dan nombor 11 di dunia tengah main di sinilah. So, persiapan mereka memang all year round. So it takes, dia memerlukan dedikasi dan kecergasan yang agak kuat lah, sebab as you can see nanti kan, kita sebagai orang yang biasa, kita berjalan, kita berlari, tapi mereka perlu memerlukan kerusi roda dan bergerak. So memang they are very fit, sangat fit and very skillful. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tersebut. Saya kira setakat ini sahaja perkongsian untuk cerita pagi Johor. Saya pun ingin menonton acara perlawanan ITF Kerusi Roda Tenis yang berlangsung di sini. Jadi kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Okey, terima kasih rakan pelapor Norman Sarah untuk cerita pagi Johor. Kita akan teruskan dengan segmen berikutnya berkaitan dengan kita untuk mengenali KRS Group dan juga pencarian agensi pelaksana umrah. Kita bersama dengan yang pertama, Tuan Haji Muhammad Sunaibari Muhammad Khalil, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Alhamdulillah. Dan di sebelah sana juga kita bersama dengan Ustaz Haji Abu Huzaifah Arif yang merupakan Pegawai Agama KRS Travel Sdn Berhad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Seperti kita sedia maklum, pertandingan seni warisan landai yang disiarkan pada 27 Mei 2023 di TV2 baru-baru ini mencatatkan sebanyak 1.172 juta tontonan, dan KRS Travel Sdn Berhad merupakan penaja utama program tersebut. Jadi sebagai mukadimahnya, kita hendak berkenal lebih lanjutlah dengan KRS Sdn Berhad ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli rasulihil karim. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Pengarca Majlis. InsyaAllah, alhamdulillah program randai itu mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi laporan daripada RTM, kita Negeri FM di Negeri Sembilan, jumlah tontonan setakat ini yang paling tinggi lah, alhamdulillah, seramai tontonan 1.7 something. 1.172 something. Alhamdulillah. Dia awal ni kami awal ni tak kenal pun randai tu. Ingatkan dalam macam apa dia punya warisan Negeri Sembilan kan. Jangan-jangan dengar. Jangan-jangan dengar. Jadi apabila diperkenalkan randai, baru kami tahu bagaimana keadaannya dengan silap bulatan itu ini bunyi dia. Jadi saya di sini pun lokal Negeri Sembilan, memang pure Negeri Sembilan, lokal Negeri Sembilan.
Jadi apabila RTM ataupun Negeri FM propose akan tajaan program ni, jadi baru kami tahu akan Negeri Sembilan ni sebenarnya banyak dia punya warisan-warisan ni. Jadi alhamdulillah kami taja program ini dan mendapat sambutan yang menggalakkan dan menaikkan sendiri penajaan KRS Travel Group ini. Ya, kita mendoakan supaya selepas ini lagi banyak program yang ditaja oleh KRS. InsyaAllah, itu yang pasti. InsyaAllah. Haji pun dah senyum tu kan? Kalau dah senyum tu maksudnya selain tadi setuju. Okey, kita nak tanya kepada Tuan Haji sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan KRS tu? Kalau di sekolah kita ada kaedah macam sekolah, tapi KRS yang berhad ni apa yang kita boleh faham? Adakah ia mempunyai maksud yang tertentu? Silakan Tuan Haji. Baik. Terima kasih kepada RTM kerana menjemput kita pada Selamat Pagi Malaysia hari ini. Alhamdulillah KRS ini ditubuhkan sebuah syarikat keluarga yang mana saya bersama dengan isteri dan anak-anak saya menubuhkan syarikat ini. Dan nama ini lahir daripada nama 3 anak saya yang pertama lah. Khalili, Ridwan dan Syahir. Yang mana alhamdulillah kita bergerak pada tahun 1990 dan sampai sekarang ni dah tahun 2023. Dah 23 tahun. Dan kita juga sebelum ini saya juga dah mencuburi bidang pelancongan ini sejak tahun 1980. Jadi alhamdulillah nampaknya bidang ini memanglah nampak lebih serasi dengan KRS dan juga kita membuat berbagai-bagai perniagaan lain. Alhamdulillah. Itulah maksud di sebalik nama KRS Travel ni, nama anak Tuan Haji sendiri. Khalili, Ridwan, Syahir. Oh, 3 orang cahaya mata yang cukup memberikan makna yang sungguh manis kepada Tuan Haji sendiri. Okey, kita nak bercakap mengenai persaingan. Persaingan dalam agensi pelancongan ni, khususnya kalau kita nak melihat kepada agensi pelancongan di dunia banyak, agensi pelancongan di dunia banyak, dan kita melihat kepada pertukaran mata wang juga tidak menentu sekarang ni kan. Kalau kita nak pergi umrah mungkin ada masalah dari segi itu. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah persaingan dan juga masalah mata wang. Nampaknya sekarang ini memang dari segi mata wang memang tidak stabil. Jadi kita bagi pihak travel kita haruslah membuat supaya kita basekan mata wang itu lebih tinggi daripada mata wang yang sedia ada, supaya tidak ada berlaku apabila berlakunya perubahan mata wang itu ketinggian dia tidaklah begitu ketara. Begitu juga sekarang ini memang dari segi kenaikan harga minyak, kenaikan harga hotel di Saudi. Kenaikan harga hotel ini disebabkan oleh keadaan di sana yang mana banyak lagi hotel masih belum dibuka akibat PKP. Dan perancangan kita memanglah kita dah sedia lagi awal dan kita mengambil hotel ini dengan cara blok terus. Mana dia kita akan masuk jemaah kita dari bulan ke sebulan, mana dia akan masuk keluar itu mengikut blok hotel kita. Kita juga alhamdulillah telah diberi kepercayaan oleh Amal Malaysia Airlines untuk menjadi salah seorang daripada penjual ataupun preferred agent dia, yang mana kita menjual tiket Amal dan juga sekarang ini alhamdulillah nampaknya berjalan dengan lancar. Dan saya nampak tahun ini agak ketara. Tahun ini memanglah umrah agak kurang kerana kita nampak dari segi kenaikan harga yang begitu tinggi sekarang ini. Dan saya mintalah supaya semua pengusaha-pengusaha umrah ini biarlah kita bersaing secara sihat. Janganlah ada lagi yang kenaikan itu terlampau tinggi ataupun yang telah menurun harga terlampau tinggi, terlampau rendah, yang akan mengakibatkan ejen-ejen kecil akan menjadi tidak dapat untuk mengikut ejen-ejen yang besar ini. Jadi kita perniagaan ini perniagaan orang Islam, perniagaan yang berkat, perniagaan yang memberikan keberkatan kepada kita. Jadi biarlah kita sama-sama bersaing dengan harga yang baik. Saya juga berharap supaya Motek dapat mengawal harga supaya tidak ada lagi penipuan dalam pakej umrah, dan juga harga-harga ini biarlah dapat bersaing bersama-sama dalam perniagaan ini, insya-Allah.
InsyaAllah kita doakan agar perniagaan akan lebih stabil selepas ini dengan adanya pengawalan dari pihak Motex sendiri. Okey, kita nak bercakap mengenai pengurusan jemaah umrah ini ya. Kalau kita lihat pasti akan ada masalah di mana ada jemaah umrah yang terkandas sama ada di tanah air ataupun semasa transit. Jadi apa yang saya difahamkan tidak pernah berlaku ketika KRS Travel yang mengendalikan umrah tersebut. Jadi mungkin boleh Tuan Haji kongsikan kepada penonton semua. Ya, kita sebenarnya dalam perniagaan umrah ini kalau boleh kita rancang dahulu. Mana dia kita dapatkan seat yang telah confirm sebelum kita menjual. Jadi tidak berlaku lagi mana dia bila dah jual tiba-tiba seat tak ada mengakibatkan jemaah tidak dapat terbang. Begitu juga dari segi kita lihat, kalaulah kita lihat perancangan kita itu biarlah perancangan yang betul dengan mana kita melihat dari segi situasi di Malaysia dan juga di Mekah, di Madinah. Kerana kita ini berkait rapat dengan sana dan juga biarlah kita itu dalam keadaan kita buat supaya tidak melebihi daripada apa yang kita ada. InsyaAllah. Okey, kita nak bercakap lagi berkaitan dengan pakej yang ditawarkan oleh KRS Travel lagi-lagi dalam perniagaan umrah ini. Jadi mungkin saya boleh kongsikan? InsyaAllah KRS Travel ni kita ikut jangka hayatnya KRS saja bermula 1950 dah 24 tahun dengan industri travel ni. Jadi kami menawarkan pakej yang mampu milik. Kami ada pakej rooftop, pakej amber, nama-nama kurma. Oh, nama kurma. Betul macam kena. Amber Safawi. Kita ambil mana kesinambungan nama pakej tu membuatkan orang lebih dekat dengan pakej kami. Jadi kami tawarkan untuk baru-baru ni, untuk awal ni, kan awal kita nak masuk awal Muharram. Lepas tu lepas awal Muharram kita ada Maulid Nabi Rabiul Awal. Jadi awal Muharram ni kami tawarkan pakej serendah 6,590. Serendah pakej tu. Dan dua promosi kami ni kami buat untuk kadang-kadang awal Muharram ni ramai yang nak sambut di Makkah dan di Madinah. Bahkan Rabiul Awal kalau senario tahun lepas ramai sangat-sangat jemaah pergi waktu Rabiul Awal. Sebab Rabiul Awal ni dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami tahun ni kami ambil pendekatan, kami buat pakej awal Muharram dan pakej Rabiul Awal. Itu dua tawaran kami, harga bawah daripada 7,000. Sangat berpatutan. Sangat berpatutan. Lepas tu kalau yang biasa tu yang luar daripada promosi serendah 7,290 full board. Sampai bila kita dapatkan promosi ni sebenarnya? Okay, promosi kita buka sekarang ni dah buka dah. Promosi dah buka dah. Boleh daftar sekarang. Kita ambil deposit 500, 300 pun boleh. Mana jemaah letak deposit, mana nama dah ada. Dia seat dia terhad lebih kurang 20 tempat saja lagi. Di sekarang ni dah sudah separuh sudah dipenuhi. Jadi tinggal 20 tempat kekosongan lagi. Jadi boleh daftar ke pejabat kami KRS Travel. Dan paling rendah tadi pakej rooftop harga selain promosi 7,290. Itu full board, siap makan, siap flight, visa semua insya-Allah. InsyaAllah semuanya akan diselesaikan tanpa sebarang masalah. Cuma pergi sahaja. Okey, kita tanya kepada Tuan Haji sendiri. Minta maaf lah masa memang mencemburui kita sekarang ni. Jadi sebagai penutupnya mungkin boleh Tuan Haji kongsikan kepada kita untuk mereka menghubungi KRS Travel ini dan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan yang ditawarkan termasuk cabang perniagaan yang lain. Silakan. Kita ada cawangan di Pulau Pinang dan juga di Kota Baru, di Kuala Lumpur dan ibu pejabat kita di Seremban. Dan sekarang ini memanglah harga-harga pakej kita ini kita buat dengan harga yang bersaing dengan market, yang mana kita ada buat beberapa promosi yang bermula daripada 6,500 dan insya-Allah kita akan buat lagi beberapa promosi lagi setiap bulan supaya dapat lebih ramai orang pergi sebagai satu pakej keluarga. Beramai-ramai pergi dengan satu keluarga, yang mana penerbangan kita semua penerbangan amal yang di bawah Malaysia Airlines, penerbangan terus ke Jeddah ataupun penerbangan terus ke Madinah, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau nak pergi umrah jangan fikir lain, fikir KRS Travel sendiri. Okey. Terima kasih banyak yang diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Sunaibari dan juga Ustaz Haji Abu Saifah kerana berkongsi kepada kita tentang KRS Travel ini dan perkhidmatan telah diberikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey.
Ya, sekarang ni saya akan kembali bersama dengan Syuhaida Arifin untuk penutup kita. Kalau kita tengok kan, dah macam-macam kita kongsikan pada hari ini Syuhaida. Dan ini adalah saat-saat untuk kita nak cakapkan selamat tinggal lah untuk hari ini. Ya, betul. Diam tak diam kita dah sampai pun di hujung rancangan. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk semua penonton kita yang bersama saat jam 8 pagi. Semoga semua perkongsian kita hari ini dapat memberi manfaat untuk anda. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan TV1 dan juga Suami RTM. Dan juga anda boleh saksikan kami melalui RTM Klik juga. Dan kita ingin mengucapkan kepada anda untuk sentiasa jaga diri juga, jaga kesihatan. Sebab sekarang ni cuaca tidak menentu juga kan. Jadi eloklah kita merancang perjalanan kita sebelum kita melakukan sebarang aktiviti di luar sana. Okey, sekian daripada kami. Saya Syuhaida Arifin. Saya Irfan Syahbin Nasution. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Bye. Jumpa lagi. Anggapkan semalam satu kenangan mensusun.